Hai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, Kau berkatilah sisa-sisa hidup kami, amalan kami, ibadat kami, pelajaran kami, ilmu kami, apa yang kami lakukan, kebaikan yang kami buat pada bulannya Sya'ban ni dan pada penghujung Sya'ban ni, ya Allah, Kau berkatilah semua sekali, ya Allah. Wa balighna Ramadan, ya Allah, kami nak sampai kepada bulan Ramadan. Ya Allah, jangan Kau tinggalkan roh kami, batin kami, diri kami, sir kami. Bahkan Kau masukkan semua sekali, ya Allah, dalam bulannya Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Ramadan pada kali ini menjadi satu bulan yang begitu barakah pada kehidupannya dan pada setiap apa yang kita lakukan. Baik. Jadi pertamanya, Alhamdulillah, segala puji dan syukur bersama-sama kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana pada malam ni Allah Ta'ala pertemukan kita sekali lagi dalam program Tak Faham Tanya, Tak Tanya Faham. Jelas ke jelas? Program kita pada malam ni hashtag Tak Faham Tanya, Tak Tanya Faham. Yang hamba sudi nak bersama dengan tuan-tuan pada malam ni lebih kurang 2 jam. 2 jam insya-Allah, dan membantu tuan-tuan menyelesaikan masalah tuan-tuan yang mudah-mudahan sebelum kita nak masuk kepada bulan Ramadan Al-Mubarak ini, bukan saja ibadat yang kita lakukan, bahkan setiap permasalahan yang kita hadapi ataupun yang kita depani, mudah-mudahan kita dapat selesaikan dengan sebaiknya. Jadi saya suka kalau tuan-tuan pakat-pakat bantu saya untuk like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Dan kemudian jangan lupa tuan-tuan boleh bertanya soalan di ruangan komen, untuk saya pastikan pada malam ni saya boleh bantu tuan-tuan menyelesaikan isu ataupun masalah yang berlaku pada diri tuan-tuan, pada kehidupan tuan-tuan. Tak kira apa jua persoalan, sama ada berkait dengan perkara yang nak sampai kepada bulan Ramadan ataupun perkara yang berkait dengan puasa, tarawih dan sebagainya, yang mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari pada malam ini, dengan soalan yang tuan-tuan tanya dalam hashtag Tak Faham Tanya, Tak Tanya Faham, mudah-mudahan tuan-tuan akan masuk dalam bulan Ramadan pada kali ini dengan penuh keyakinan. Baik, kita ada soalan yang pertama. Sekejap saya semak dahulu. Jadi tuan-tuan dah boleh terus bertanya dah. Boleh terus bertanya pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, soalan yang pertama pada malam ini, kepada tuan-tuan yang baru masuk, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum dalam program hashtag Tak Faham Tanya, Tak Tanya Faham. Ruangan telah disediakan. Bertanyalah soalan. Mudah-mudahan mana-mana yang hamba tahu, hamba bantu jawab.
Yang kata tak tahu, mana-mana yang tak tahu jawapan, hamba kata tak tahu. Mudah-mudahan tuan mendapat manfaat. Dan terus bantu saya untuk like dan share dan tag nama orang yang anda sayang, supaya mereka pun bersama dengan kita. Takut-takut mereka terlupa pada malam ini. Baik, soalan yang pertama pada malam ini datang daripada Farid Firuz. Ustaz, waktu solat sunat tarawih, wajib ke baca Al-Quran lepas Fatihah? Kalau baca 3 kul untuk 8 rakaat boleh ke? Okey, Farid Firuz, dengar dah. Saya suka menjawab dengan kaedah, supaya ilmu ini Farid bukan sahaja pakai untuk tarawih, Farid boleh pakai untuk bila-bila masa. Saya ulang balik, saya akan jawab dengan satu kaedah supaya Farid faham. Ilmu ini Farid bukan pakai waktu tarawih sahaja, Farid boleh pakai pada bila-bila masa. Dan yang lain juga dapat manfaat. Dalam solat ni tuan-tuan, perkataan yang wajib dibaca cuma 5. Angkat 5 macam ni, kan? Tuan-tuan dekat rumah angkat 5. Takbir, Fatihah, Tahiyat, Selawat, Salam. Saya ulang balik. Dalam solat, apa jua solat, dah, melainkan solat mayat lah. Solat mayat lain sikit, berbeza caranya. Tapi apa jua solat, solat wajib ke, solat sunat ke, yang wajib, perkataan yang wajib cuma 5. Takbir, Allahu Akbar, Fatihah, Tahiyat iaitu tahiyat akhir, Selawat, lepas tu salam. Selain daripada 5 ni, maka hukumnya sunat. Artinya terpulang. Nak baca pun tak apa, tak baca pun tak apa. Jelas ke jelas? Cuma kalau baca sunat, bagus, itu sahaja. Jadi kepada Farid, kalau dia tanya lepas Fatihah, dia tak apa surah lain, dah, Qul Allah kuliah, boleh, tak ada masalah. Saya jawab dengan lebih tepat, nak tak baca pun boleh. Kalau cerita hukum tak baca pun boleh. Wa ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Terus rukuk, Allahu Akbar. Tetapi kepada Farid kena maklumkan kepada jemaah, malam ni kita tak baca surah sebab kita nak cepat, contoh, jadi waktu Abah dah mula-mula baca Bismillahirrahmanirrahim, orang belakang dah mula baca dah. Orang belakang dah mula baca Fatihah selepas daripada kita membaca Bismillah. Jelas ke jelas? Tapi sebaiknya kalau boleh bacalah. Sama ada tak kira lah apa jua surah, ulang-ulang pun tak apa. Jadi hukum surah selepas Fatihah hukumnya sunat, tak baca pun tak apa. Kalau baca memadai. Itu soalan yang pertama. Habis. Soalan yang kedua daripada Basri Hema. Ustaz, bila solat tarawih, boleh ke imam yang baca juga selawat tiap-tiap habis 2 rakaat? Okey Basri, back to basic. Kembali kepada asal. Hukum selawat di antara solat ini sunat. Tak kira siapa-siapa pun. Dan hatta kalau kita solat seorang diri, kalau kita solat seorang diri, 2 pilihan. Nak baca selawat pun tak apa, tak baca selawat pun tak apa. Cuma selawat ni ulama buat tarawih. Nama tarawih ni berehat-rehat. Jadi nak ambil barakat berehat tu takkan duduk saja. Maka terciptalah beberapa kaedah yang digariskan oleh para ulama. Dan Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Yang ni penting. Dan benda yang pertama saya nak perbaiki tuan-tuan, jangan salah selawat. Dan Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam, wasallim berterabur. Sallallahu wasallama alaih, sallallahu wasallama alaih. Jelas ke jelas? Lain agak teruk sikit ke malam ni? Khair. Jadi maknanya tuan-tuan, hukum salawat itu sunat. Jadi maknanya kalau tu imam sendiri nak baca pun boleh. Makmum tak ada kat belakang, dia habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma salli ala Muhammad. Anak-anak kata sallallahu wasallam alaihi pun boleh. Kepada Basri Himah, tak baca pun boleh. Lepas bagi salam, duduk sekejap. Bangun pula, Allahu Akbar. Kembali kepada asal, hukumnya sunat. Jelas. Selesai soalan yang kedua. Soalan daripada Amirul Fakhrul Alum.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, tu soalan dia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Zarina Muhammad Kamal, mak saya meninggal dan tinggal 2 hari puasa. Saya dan suami dah ganti puasa. Saya dan suami ganti hari yang saya dan suami ganti puasa. Mak saya meninggal dan tinggal 2 hari puasa. Okey. Saya dan suami ganti pafa hari yang saya. Boleh ke Ustaz? Saya tak faham soalan, tapi saya cuba jawab je lah. Dia nak tolong puasakan. Ya, berlaku di zaman Nabi SAW bila seorang perempuan bertanya Nabi. Nabi kata, ahlan bi, qada'kan untuk dia. Jadi bermakna memang diharuskan bagi kita waris untuk menggantikan. Tapi syarat, ingat tuan-tuan nak menggantikan ni, pertama sekali kita kena pastikan jumlahnya. Kalau tuan-tuan nak qada, pertama sekali kena pastikan jumlah yang tepat. Berapa hari. Jangan tuan-tuan agak-agak. Kita agak-agak lah 10 hari, tak boleh. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau fidyah ada kaedah agak-agak. Fidyah ada kaedah agak-agak. Kenapa ada kaedah agak-agak? Sebab kita nak bayar untuk seluruh hidup bagi si mati. Jelas ke jelas? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik. Soalan yang seterusnya, adakah line okey pada malam ni? Mudah-mudahan bicara kita okey pada malam ni tuan-tuan. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala permudahkan segala urusan. Sebab yang memelihara line ni pun Allah. Walaupun syariat manusia yang buat tuan-tuan, tapi yang menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Soalan yang seterusnya, nak ganti pada hari yang sama. Okey, soalan Cik Gani. Dia meninggal hari tu, kita nak gantikan hari tu juga. Ganti hari yang sama. Dia meninggal hari tu, dia nak ganti hari yang sama. Dia bermakna selepas tanam lah. Pada adat lepas tanam lah. Dan kalau hari tu juga dia meninggal, hari tu juga kita nak mengqadakkan dia tuan-tuan. Dia afdal selepas sempurna tanam. Afdal selepas sempurna tanam. Jelas-jelas. Sebab iza mata banu Adam, bila matilah anak Adam, inqata amalu, terputus segala amalnya. Jadi makna mati itu pada adat kepahaman kita, setelah dikafan, ditanam, selesailah yang dikata matinya anak Adam. Jelas-jelas. Baik, terus lagi soalan. Daripada Munazidah Sulaiman, kita puasa dah, pergi ambil darah. Bila dah selesai balik rumah pening, boleh buka puasa ke? Mudarat ke tidak? Kalau setakat pening ni tuan-tuan, dia ada setengah pening boleh membawaki kepada mudarat, ada setengah pening tidak membawaki kepada mudarat. Paling tidak pun tidurlah. Dia macam ni. Kita nak kata buka puasa ke tidak, boleh ke tak boleh tuan-tuan. Isu yang pertama, kalau boleh begini. Memang wa in kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Betul, Allah Taala sebut kalau dia sakit ataupun musafir, maka boleh ganti pada hari yang lain. Isunya yang pertama, kalau sakit itu sakit yang mewakili kepada mudarat, itu syarat dia. Kalau setakat sakit-sakit biasa-biasa tuan-tuan, tak sampai kepada mudarat, afdal kita meneruskan berpuasa. Jelas ke jelas? Zila Ibrahim, tak kira lah, tanyalah apa-apa pun, insya-Allah saya bantu. Insya-Allah saya bantu. Tapi fokus kita pada malam ni bab puasa, bab tarawih, apa juga perkara-perkara yang berkaitan dengan Ramadan, itu fokus kita. Tapi kalau kalian nak tanya soalan yang lain, kalau hamba tanya, kalau hamba tahu, hamba jawab. Itu sahaja. Program kita pada malam ni hashtag tak faham tanya, tak tanya faham. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi isunya, kalau mudarat macam mana? Mudarat ni bila mana kita pening-pening, dan biasa kalau pening-pening ni, Allahu Akbar, boleh sampai collapse, boleh sampai naik darah tinggi, boleh sampai biasa pitam dan sebagainya, pitam yang boleh mewakili kepada hilangnya ingatan. Contoh orang shaking badan dan sebagainya, barulah diharuskan berbuka. Kalau setakat pening biasa tu tuan-tuan, afdal kita teruskan berpuasa. Isunya di manakah yang dikatakan menyampaikan kepada mudarat, itu keyword dia, mudarat ke tidak? Habis. Sama ada mudarat itu untuk diri. Kalau jenis yang mengandung,
atau pula yang jenis menyusukan budak mudarat kepada pihak yang lain, budak yang disusu ke contoh. Okey, selesai. Seterusnya, terima kasih kepada Dayang Badariah. Selawat di antara solat tarawih hukumnya sunat. Betul. Solat tarawih adalah solat yang sifat-sifatnya berehat-rehat. Okey. Maka ulama selit-selitkan dengan selawat di antara solat bagi mengisi masa rehat. Okey. Jadi bagi tuan-tuan yang baru masuk, saya bersama dengan tuan-tuan dalam program pada malam ni, hashtag tak faham tanya, tak tanya faham. Soalan daripada Azur Rosli. Ustaz, macam mana situasi ganti puasa bagi perempuan yang tidak berpuasa ketika mengandung? Okey, kerana tak larat meneruskan puasa. Okey, tak puasa kerana bimbangkan kesihatan diri, bukan kerana anak yang dikandung. Bagaimana dengan ganti dan fidyahnya? Jawapannya Azur, okey, saya bagi kaedah. Saya suka jawab dengan kaedah. Dengar it's very simple kaedah ni. Sekiranya kita meninggalkan puasa kerana satu nyawa je, bermakna diri sendiri. Dan habis Ramadan dia cuma wajib berpuasa. Saya ulang balik, saya jawab dengan kaedah dulu. Apabila dia meninggalkan puasa kerana satu nyawa, mana dia satu nyawa? Diri dia. Tak apalah, dia tak puasa, tak risaukan masalah kandungan. Tapi tak larat lah abang. Tak larat, abang tak larat sungguh. Tak sebut bermasalah memikirkan kandungan ke, memikirkan anak ke tak. Maka hukumnya selepas Ramadan 1+1. Habis Ramadan dia wajib qada sahaja. Okey. Tetapi kalau dia meninggalkan puasa kerana nyawa lain. Nyawa lain bermakna berapa nyawa? Sebenarnya 2 nyawa. Diri dia dan diri budak tu. Dan apabila membabitkan 2 nyawa, diri dia dan diri budak yang disusu tu, sebab diri sendiri tu tentu dah, ataupun kerana anak yang dikandung, maka habis Ramadan hukumnya 2. Apa dia 2? Wajib qada dan wajib fidyah. Tahun itu juga. Tahun itu juga. Jelas Azul? Maka kiraannya mudah. 30 hari bersamaan 30 cupak. Secupak bersamaan RM1.80. Jadi 30 times 1.8. Atau bahasa orang Jawa, 30 kali RM1.80. Kalau tuan-tuan rasa nak genapkan, kalilah RM2. 30 kali 2 baru RM60. Okey, dengar elok-elok. Ini dah nak sampai Ramadan ni kan, lebih kurang takriban 9 hari. Padahal yang kita tinggalkan tahun lepas, tak qada lagi. Tak qada. Adakah ini kes yang tadilah, kes yang kena bayar fidyah tahun ini juga. Baik. Maka tuan-tuan, kalau ikut sekarang dah kena bayar fidyah dah. Sekarang dah kena bayar fidyah. Bila naik 1 Ramadan nanti, ingat fidyah tu dah berganda kali 2. Diudik jadi 2 sebab dia on time Ramadan dia on time lepas Ramadan dah kena fidyah. Tiba-tiba dia tak qada lagi. Masuknya 1 Ramadan dah jadi 2. Bermakna RM60 kali 2 60 RM120. 1 Ramadan nanti bersedekah. Bayar kafarah, gugurkan fidyah dan sebagainya. Jelas ke jelas? Bayar bulan Ramadan. Nak bayar kepada siapa? Saya suka dahulukan keluarga tuan-tuan. Dalam Quran jelas Tuhan sebut wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jelas ayat Quran kata fidyah ni bayar kepada orang miskin. Dia bukan macam zakat. Zakat ni diberi kepada 8 asnaf. Dan fidyah lain. Fidyah ni tuan-tuan diberi kepada orang miskin. Adik kita miskin, saudara kita miskin, sepupu kita miskin, bagi fidyah. Lebih afdal tuan-tuan dahulukan keluarga, qarabah yang hampir. Nak maklum pun boleh, tak maklum pun tak apa, tak ada masalah. Okey, jelas? Jelas ke jelas Azul? Nanti kalau tak faham boleh rewind balik. Boleh rewind balik live ini, kita boleh dengar berkali-kali. Habis. Seterusnya, audio and video langsung tak ada, baca komen sahaja. Ada masalah ke tuan-tuan? Online okey, amin. Okey. Soalan daripada Tajrilan. Adakah waris kena qada puasa?
dan bayar fidyah jika lambat qada bapa meninggal dunia disebabkan sakit kanser. Okey, dengar elok. Yang pertama, masalah bapa meninggal. Dengar elok. Isu pertama, bapa meninggal. Okey. Isu yang kedua, adakah waris kena qada? Saya kata tak wajib. Tetapi kalau kita nak qada, bagus. Dia bukan hukumnya wajib. Dan sebab apa? Itu satu perkara yang disunatkan oleh Nabi kepada pewaris untuk membantu si mati. Jadi, isu yang pertama, bapa meninggal kerana kanser. Kemudian, isu yang kedua, kalau kita dapat detail yang tepat, berapa hari yang dia tak puasa. Kemudian, kita waris nak tolong qadakan, sunat bukan wajib. Sunat bukan wajib. Tetapi ingat, ada hukum boleh jadi wajib. Wajib macam mana? Poin yang ketiga. Kita tak larat nak qada, yang kita punya sendiri pun qada tak habis lagi. Okey, kita nak keluarkan fidyah. Okey, fidyah ni bermakna kita keluarkan beras. Dan kita kira tuan-tuan, kalau ada harta si mati, wajib keluarkan dari harta si mati. Kat situ baru jadi wajib. Kalau waris nak qada, tak wajib, hukumnya harus. Ada setengah ulama kata sunat. Dan harus pada hukum, pada buat tu sunat. Niatnya macam mana? Aku puasa esok hari bagi menggantikan qada sebulan bersebulan. Baik. Tetapi kalau kita tak nak qada, kita kata kita bayar fidyah lah. Kalau ada harta si mati, wajib keluarkan harta si mati. Kalau harta si mati tak ada, macam mana ni bang? Sunat bagi waris keluarkan harta dia. Sunat. Dan sebab tu kami ada kaedah. Macam mana bagi tuan-tuan yang ada isu masalah kematian arwah dan sebagainya, lepas tu nak kira fidyah. Saya nasihatkan kita boleh PM tepi untuk saya bantu. Supaya apa? Kita bukan nak kira fidyah yang kita tahu sahaja tuan-tuan. Bahkan banyak lagi isu-isu yang berkaitan dengan si mati yang tuan-tuan kena maklum yang kita tak tahu. Sebab tu, biasa pengalaman kami waktu di pondok dahulu, kalau bab kira fidyah ni kita akan kira overall, seluruh kehidupan bagi si mati. Bukan semata-mata kita kira yang kita tahu. Bahkan kita kira lah langsam, kata orang Jawa. Langsam kita ambil semua sekali untuk bantu si mati. Jelas ke jelas? Jadi kembali kepada hukum, tidak wajib bagi waris untuk qada, sunat sahaja. Saya ulang balik. Tetapi kalau kita dah dapat jumlah berapa nak kena bayar fidyah, kalau ada harta si mati, baru wajib keluarkan dari harta si mati. Ambil duit tu dulu, bayar fidyah, bayar hutang, sebelum nak pergi kepada faraid. Yang tu nanti belakang hang bercerita. Baik, sebab saya nak fokus kepada soalan. Soalan daripada Siti Nur Aisyah Ahmad. Kalau solat berjemaah berdua and sama jantina, imam terbatal wuduk and terus ambil wuduk semula, boleh ke imam tadi jadi makmum kepada makmum tadi? Tak ada masalah, boleh. Soalannya mudah, saya ulang balik. Imam tu terbatal. Bila imam tu terbatal, imam tu keluar. Bila imam tu keluar, lepas tu dia sepat ambil wuduk, dia pula jadi makmum. Dan jadi makmum tak ada masalah. Dan hukumnya kembali kepada asal, maka hukumnya harus jua. Dan lebih bagus dia mengikut berterusan dengan salat berjamaah. Baik, teruskan. Terima kasih Mendayang Badariah yang sentiasa menulis nota. Kepada tuan-tuan yang baru masuk, ahlan wa sahlan, marhaban bikum, selamat datang saya ucapkan pada malam ini. Dan soalan daripada Baby Lestari. Tinggal puasa dari umur 13 sampai 29 semasa period sahaja. Okey. Jadi setiap bulan puasa 7 hari. Berapakah fidyah kena bayar? Aduh, yang ni kena kira satu-satu ni. 13 sampai 29. Baby Lestari, untuk kiraan nak saya kira sekarang ke? Dan saya boleh kira tuan-tuan, tetapi sebab telefon saya dah gunakan untuk tanya soalan, sebab nak baca dekat scroll ni tuan-tuan agak susah. Jadi Baby Lestari, nanti PM tepi saya, insyaAllah saya bantu untuk kira dengan detail, insyaAllah pada malam ni juga. Jawapan dia ada. Dia rekannya begini. Dia umur 13. Kalau Baby Lestari nak kirakan dahulu, umur 13 7. Tinggal 7 hari. Saya kata 7 hari lah, 7 hari. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 16 tahun. 16 tahun tolak 1. Itu kunci dia. Bermakna selama 15 tahun, 15 darab 7. Dapat jawapan.
Dengar elok. Buat macam ni. Kes 1. Tulis. Kes 1. Umur 29 tolak 13. Dapat 16. Umur betul lah. Umur 29. Kes pertama. Umur 29 tolak 13. Dapat 16. 16 tu kena buang 1. Kenapa kena buang 1? Tahun pertama tidak dikira sebagai fidyah. Jadilah 15. 15 darab 7 dapat jawapan. Letak tepi. Kes 2. Umur 14 pula. 29 sampai 14. Dapat berapa? Dapat 15. Dah dapat 15. Kurangkan 1. Tahun pertama tak kena fidyah. Jadi 14. 14 darab 7 dapat jawapan. Letak tepi. Lepas tu kes yang ketiga pula, waktu umur 15. Kena kira every year tu. Dah? Sebab kalau dia betul lah, kalau tak qada sampai sekarang, sampai umur 29 tu kena kira sampai umur 29. Kes yang ketiga pula pada umur 15 tahun. 15 bermakna 29 tolak 15 bersamaan 14 tahun. Betul lah. 29 tolak 15 lebih kurang lah 14 tahun. 14 tahun tolak tahun pertama 13. 13 darab 7. Dapat jawapan kan? Letak tepi. Lepas tu bila dah dapat semua jawapan tadi, jawapan kes 1, kes 2, kes 3, kes 4, kes 5 sampai kes yang umur 29 tahun, kiraannya semua ada 15. Dia ada 15 kiraan. Selepas dapat semua numbers tadi, tambah semua. Tambah semua nombor, dapat satu jawapan besar. Dan dapat satu jawapan besar, darab 1.8 ataupun RM1.80, dapatlah jawapan berapakah fidyah yang baby last tadi kena bayar. Jelas ke jelas ni? Bagus soalan dia supaya yang lain pun nampak. Jadi saya mengajar cara mengira terus. Cuma afwalakum hari ni whiteboard tak ada. Dan kalau tak kita boleh guna whiteboard tadi. Habis. Baby last tadi kalau tak faham, di bawah nanti ulang balik soalan. Okey, soalan seterusnya. Sweetie Pinggu. Betul, terima kasih. Dia begini kepada Sweetie Pinggu. Dengar elok dah. Makna miskin ni apa? Keperluan melebihi pendapatan. Ambil formula. Hukum pekah dia ada 3. Kaya, fakir, miskin. Kaya, miskin, fakir. Okey. Kaya, miskin, fakir. Apa makna kaya? Dia memerlukan sehari RM1. Dia kerja dapat RM1.50. Kaya. Apa makna miskin? Dia memerlukan sehari RM1 saja untuk makan. Dia kerja dapat RM1. Cukup ngam-ngam kata orang Jawa. Maka dia panggil miskin. Apa makna fakir? Dia memerlukan sehari RM1. Dia kerja dapat RM50. Kurang daripada apa yang dia perlukan. Namanya fakir. Kan orang Melayu biasa guna fakir miskin. Fakir miskin ni makna kejap-kejap naik, kejap-kejap turun. Itulah graf kita. Fakir miskin, fakir miskin, fakir miskin, fakir miskin. Kadang-kadang kaya sekejap, miskin pula. Begitulah rutin kehidupan kita. Boleh nampak graf dia macam mana? Jadi kalau ada fidyah, dahulu ke keluarga. Dan mana-mana yang adik kita, sepupu kita bekerja sebulan gaji RM2,000, tuan-tuan cukup-cukup makan je di bandar, bagi fidyah dekat dia. Habis. Okey, soalan yang seterusnya. Sweetie Pinggu, disunatkan kita bayar fidyah bagi si mati. Kalau si mati tak ada harta, betul. Dan kita lah sebagai waris keluarkan duit kita. Tapi sunat bukan wajib. Sunat bukan wajib. Tetapi tuan-tuan walaupun sunat, tuan-tuan niatlah. Kalau aku bantu si mati, besok mudah-mudahan anak aku bantu. Habis. Niat begitu. Kalau hari ni aku bantu arwah, besok mudah-mudahan anak aku bantu aku juga. Itu sahaja. Soalan daripada Nafizah binti Mat Desa. Ustaz, saya nak minta Ustaz bagi panduan untuk berdoa. Maksud saya, doa lepas solat fardu atau solat sunat yang lain. Saya hanya ambil doa-doa dari buku sahaja. Biasanya doa-doa dari guru ada barakahnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, dia bila sebut doa ni, kalaulah nak doa yang powerful, dia doa ni banyak. Cuma nasihat saya kepada Nafizah, InsyaAllah hari Sabtu ni dalam program Nak Baki Solat, saya akan bantu asas dulu untuk berdoa. Soalan dia ni bagus tapi more kepada syariat. Bermakna dia nak macam mana cara-cara berdoa. Saya akan jawab. Tetapi saya lebih suka push kepada Nur Fizah. Hari Sabtu nanti kita akan belajar macam mana keyakinan untuk berdoa. Dan sebab bila kita dah ada satu clarify ke pada hatinya kita keyakinan berkenaan doa ni tuan-tuan,
Apa doa pun kita boleh amal, apa doa pun kita boleh buat. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tanya pula, habis tu ustaz, kalau nak doa ni macam mana? Nasihat saya, antara doa yang terbaik, doa Quran. Dalam Quran tu banyak doa Rabbana. Dan kepada Nafizah Musa, kalau nak doa-doa yang powerful, kerana pengalaman saya bersama dengan guru-guru, para habaib, mereka banyak mengamalkan doa Rabbana. Dan boleh cari dekat kedai-kedai. Dan apa tu, doa 40 Rabbana, doa 80 Rabbana, ada banyak dalam Quran doa Rabbana. Itu kalau hafizah nak membaca lah, nak membaca. Tetapi saya lebih suka begini, berdoalah dalam bahasa Melayu pun itu juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas. Jadi isunya bab lafaz, kalau nak copy paste lafaz yang terbaik, doa Rabbana lah, daripada Al-Quran. Habis. Soalan daripada Basri Hema, ustaz, teringat masa dulu pernah tinggal puasa tapi tak pasti masa tu dah balik atau belum. Okey, macam mana tu? Memadai ke kita sedekah dengan niat gugur kafarah yang wajib je? Teringat masa dulu pernah tinggal puasa. Basri, okey, dengar elok. Dia kata teringat waktu muda dahulu pernah tinggal puasa. Isunya, jangan tanya berkenaan pernah tinggal puasa sebab daripada soalan tu pun dah ada hukum. Dari soalan Basri dah ada hukum. Ustaz, teringatlah dulu pernah tinggal puasa, bermakna dah tahu. Dah tahu. Okey, macam mana saya nak bantu? Isunya dah qada ke belum? Jangan fikir kita pernah tinggal puasa. Betul. Yang perlu kita lebih fikirkan, agak-agak aku dah qada ke belum? Itu je isu dia. Jangan semata-mata kita nak ambil satu pendekatan, aku nak bayar fidyah, nak bayar kafarah. Yang tu bagus, yang tu betul. Kan dulu saya pernah ajar kaedah menggugurkan kafarah yang wajib. Setiap kali kalian bersedekah, niat, ya Allah ya Tuhanku, dengan duit ini mudahan menggugurkan segala kafarah yang wajib yang tertunggak bagi diriku. Ini bagi nak gugurkan kes-kes yang kita tak ingat, yang kita tak ingat. Tapi soalan Basri, dia tanya, ustaz, teringatlah dulu pernah tinggal puasa, bermakna dah ingat. Bermakna dah ingat. Jadi fikir pula dah qada ke belum. Kalau dah qada, maka bayarlah kafarah. Itu sahaja. Kalau belum qada, usaha untuk qada. Dapatkan tarikh, dapatkan numbers. Saya suka kaedah numbers. Dapatkan berapa number. Buatlah satu jumlah yang kita agak-agak kita rasa kita boleh buat. Qada. Dan itu lebih aula. Habis. Puanka, bagaimana baru dikatakan miskin dari sisi keluarga? Saya dah jawab tadi dah kan. Makna miskin, keperluan melebihi pendapatan. Ataupun bahasa mudah, cukup-cukup. Bahasa miskin ni, dia bekerja, gaji sebulan 2,000, cukup bulan, cukup-cukup makan. Tapi ada syarat. Tengok pula life dia macam mana. Janganlah gaji 2,000, hidup nak belagak macam gaji 5,000. Afwalakum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah. Saya ulang balik. Memanglah gaji 2,000, tapi hidup belagak macam gaji 5,000. Yang tu melampau namanya. Yang tu bukan miskin, namanya melampaui batas. Dan orang melampaui batas ni, kalau ikut hukum kita boleh bagi dan doakan kepada dia, tak ada masalah. Tapi kalau ikut status miskin ni, dia bekerja, gaji sebulan 2,000, cukup-cukup makan, cukup-cukup bulan, habis duit. Bayar hutang, bayar tu, bayar ni, cukup-cukup. Maka dia panggil miskin. Jelas? Baik. Seterusnya, bagi tuan-tuan yang baru masuk dalam hashtag tak faham tanya, tak tanya faham, silakan bertanya pada soalan ruangan komen. Apa jawab soalan, insyaAllah saya boleh bantu pada malam ini. Mariam Haji Abu, kami kategori fakir miskin Ustaz, amin. Dan semua insyaAllah. Banyak fakir miskin ni, banyak sangat. Okey, soalan Norlidah Ismail. Ustaz, nak kasih keluarga fidyah, kena sebut kepada mereka? Seperti biasa, saya jawab lagi dengan kaedah. Tuan-tuan kalau mengaji dengan saya, banyak kaedah. InsyaAllah kita boleh faqih wal alim. Boleh faqih wal alim. Ya? Sebab kalau saya jawab soalan ni, tuan-tuan cuma mahir dengan jawapan ni. Kalau saya jawab dengan kaedah, banyak persoalan tuan-tuan boleh jawab. Kata usul, dalam kaedah usul, dengar elok. Benda yang ada saksi,
wajib berlafaz. Benda yang tak ada saksi tak wajib berlafaz. Ulangan. Benda yang ada saksi wajib berlafaz. Contoh, akad nikah. Ada saksi kan? Aku nikahkan dia, nikah, aku terima akan dia. Contoh, ada saksi, wajib lafaz. Masalah wasiat, ada saksi, wajib berlafaz. Ni tanah tu untuk Abang Long. Saksi ada kan? Wajib berlafaz. Masalah dalam kandang mahkamah, ada saksi, wajib berlafaz. Benda yang ada saksi, wajib berlafaz. Benda yang tak perlukan saksi, bayar fidyah, tak wajib berlafaz. Bayar zakat, tak wajib berlafaz. Benda yang tak perlu saksi pun. Jadi benda yang tidak perlu saksi tidak wajib berlafaz. Jadi kita katalah hatilah, ni aku nak bagi fidyah ni, kita bagi. Ni ada sedekah sikit, ambil lah. Kita kata, tapi nak bayar fidyah untuk diri kita. Jelas, dia tak wajib berlafaz. Habis. Bangah Sazani, terima kasih Bangah Sazani. Sekejap saya tengok, saya cek. Bangah Sazani tolong tuliskan tadi, supaya betul, walaupun kes ni Baby Lestari punya, tapi yang lain pun boleh belajar cara mengira, tuan-tuan. Saya dah banyak bantu orang masalah fidyah puasa ni, dan saya dah melahirkan banyak orang yang pandai mengira fidyah. Tuan-tuan dah boleh buat sendiri untuk keluarga. Kes 1, 29 tolak 13 tolak 1. Betul. Kali 7, betul. Yang kedua, 29 tolak 14. Salah ni Bangah Sazani. Ulang yang sama. 29 tolak 13 tolak 1. 29 tolak 13. Lepas tu tolak 1. Darab 7. Sebab tinggal 7 hari. Kes yang kedua, 29 tolak 14 tolak 1 darab 7 juga. Kalau tinggal 7 hari. Kita buat in case lah kalau semua tu tinggal 7 hari. Kes yang ketiga sama juga. 29 tolak 15 pula tolak 1 darab 7. Kes yang keempat, 29 tolak pula umur dia, contoh, umur 16, umur 16, 29 tolak 16 tolak 1 darab 7. 7 tu makna kalau tinggal 7 hari. Jadi bermakna perbaiki dahulu kepada kiraan ni Bangah, tulis balik di bawah untuk saya sahkan betul ke tidak. Dah dapat semua jawapan, tambah semua jawapan itu, darab dengan 1.8. Apa dia 1.8? Harga secupak beras. Nak dapat harga secupak beras macam mana? Very easy kata orang Jawa. Dan dapatkan harga zakat fitrah bahagi 4. Zakat fitrah RM1, RM7 20 sen. Bagi Selangor, RM7 2 bahagi 4, dapatlah RM1.80 sen. Dalam hukum fikih, zakat fitrah dikira dengan segantangnya beras. 4 cupak, 1 gantang. 1 cupak berapa kati? Tanya pula, 1 kati sat lagi berapa tahil? Ni semua bahasa-bahasa purba yang tuan-tuan tak dengar dah. Orang-orang lama dia tahu, cuba tanya. Okey. Soalan Rosita Hajis. Jika umur 25 dulu kita melahirkan anak dalam bulan puasa, kemudian kita tak ingat kita dah ganti berapa hari. Bagaimana Ustaz? Tapi saya akan bayar fidyah setiap tahun ikut kemampuan. Saya tak galakkan Rosita bayar fidyah tiap-tiap tahun. Cara ini salah. Maksud salah begini, kita nak bayar fidyah, tetapi dalam keadaan kita tak pasti. Itulah isunya. Buang dulu perkataan ketidakpastian. Sekarang ni saya nak Rosita duduk, buat satu keputusan muktamad. Rosita Hajis buat satu keputusan muktamad. Keputusan apa dia? Alhamdulillah. Dan keputusan berapa hari lagi aku tak ganti lagi bagi kes beranak pada umur 25 dahulu. Buat satu keputusan muktamad. Ingat, cuba tulis kejap dekat ruangan komen. Jangan qada samborono. Saya suka guna ayat ni. Jangan qada samborono. Suka-suka nak qada. Tetapi tak tahu nak qada sampai bila. Ini bukanlah satu amalan yang baik. Sebab kita digalakkan perbanyakkan puasa sunat. Afdal. Is very powerful sunat ni tuan-tuan. Jadi maknanya kepada Rosita, pertama, dapatkan keputusan muktamad. Ya Allah, agak-agak berapa hari lagi? Sebut agak-agak pun tak apa. Kalau kata 3 hari lagi, 3 hari. Lepas tu qada pelan-pelan, settlekan fidyah.
settlekan fidyah. Jangan buat macam ni lagi. Walaupun saya yakin Rozita mampu, tapi kaedah ini tak bagus. Sebab dengan duit yang kita ada, banyak lagi kebaikan yang lain kita boleh buat. Jelas ke jelas? Habis. Baik. Soalan pada Dayang Badariah, Ustaz, kalau kita tak baca doa untuk ibu bapa lebih dari 3 waktu solat berturut-turut, boleh jatuh jadi anak derhaka, betul Ustaz? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kalau wallahu a'lam, saya tak tahu hukum masalah ni. Kalau tak baca doa untuk ibu bapa lebih 3 waktu solat, wallahu a'lam. Cuma apa yang saya amalkan dalam solat pun, tuan-tuan, saya doakan untuk ibu bapa. Yang ni tuan-tuan ambil lah istifadah. Macam ni bagus soalan Dayang Badariah ni. Saya tak berani nak menjawab hukum, sebab saya tak tahu hukum dia macam mana. Saya tak jelas hukum dia macam mana. Tetapi apakah pelaksanaan yang kita dah buat? Saya, tuan-tuan, kalau saya solat, saya rukuk, saya baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka, Allahumma ighfirli wa liwalidayya. Itulah amalan yang saya buat. Merujukkan kita Al-Askar li Imamuna An-Nawawi. Waktu sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, Allahumma ighfirli wa liwalidayya. Tuan-tuan, yang ni lebih powerful. Rukuk kita doa bagi, confirm dah setiap masa kita tak lupakan ayah dan ibu. Tu jalan penyelesaian. Jelas. Habis. Baik. Rosita, setiap tahun ada buat qada tapi tak kira. Sebab walaupun puasa sunat lain isteri kami, saya akan niat qada sahaja. Maka saya jawab, kaedah ini tak tepat. Dan buat satu keputusan yang tepat untuk berapa hari kita nak qada. Lain problem ke? Allahumma salli ala sayyidina. Okey. Amin. Baik. Ujian. Soalan yang seterusnya daripada Ucia Madara. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya apakah beza kafarah dengan fidyah? Okey, dia begini. Fidyah ni khusus bagi masalah puasa. Dia kalau ikut istilah yang sebenar, kafarah dan fidyah dua-dua mana denda. Kafarah dan fidyah makna denda. Satu, dengar elok. Yang kedua, biasanya kalau masalah puasa dikaitkan dengan fidyah, dan masalah berjimak pada siang Ramadan dikaitkan dengan kafarah. Kafarah lebih berat. Saya ulang balik. Kalau tinggal puasa, kemudian dia tak qada, dikaitkan dengan fidyah. Tapi fidyah itu juga makna kafarah, denda. Tapi khusus masalah puasa dipanggil fidyah, fidyatun. Okey. Tetapi kalau masalah kes berpuasa berjimak pada siang Ramadan, maka kena bayar kafarah 2 bulan berturut-turut. Dia lebih berat. Dendanya lebih berat. Itu satu. Kedua, yang ketiga, bila sebut kafarah, biasa berkaitan dengan masalah sumpah, berkaitan dengan masalah nazar, berkaitan dengan masalah janji. Jadi benda yang berkait dengan masalah sumpah, nazar, janji, biasanya berkait dengan masalah kafarah. Kafarah ni denda. Jelas ke jelas? Habis. Kalau jual beli, jual beli tak wajib ada saksi. Tak wajib ada saksi. Baik. Daripada Ustaz Syuhud, soalan lain, kalau beramal hadis dalam kitab tasawuf yang diketahui mu'tabar penulisnya alim dan warak, tapi kita tidak diketahui martabat dan sanad hadis tersebut, apakah kaedah yang sesuai? Kaedah yang sesuai bermakna rojok dengan ulama. Ya, kita berjumpa dengan kita jumpa kitab yang mu'tabar, contoh karangan Imamuna Al-Ghazali rahimallahu ta'ala. Tapi masalah kita tidak mengetahui masalah status hadis tersebut. Nak selesaikan masalah, rojok dengan ulama. Rojok dengan ulama. Tanya dengan ulama masalah status hadis. Dan sebagai contoh, kita rojok dengan para habaib, dengan orang-orang yang... Okey, kita masih lagi bersiaran. Cabaran pada malam ini, tuan-tuan, bersabarlah. Bersabar wahai hati.
Okey, Muhammad Nur Hafiz. Ustaz, saya dalam kategori miskin di mana pendapatan saya sebulan cukup-cukup untuk sebulan dan kadang-kadang kurang dari itu sebab komitmen keberhutangan. Baik. Dalam hal zakat, boleh ke saya nak berzakat? Contoh 50 sebulan. Atau mana yang lebih didahulukan dalam syarak? Baik. Masalah sekarang ni, pada Nur Hafiz, kalau dah betul miskin, mana ada kewajipan untuk berzakat? Kalau dah betul miskin, mana ada kewajipan untuk berzakat? Sebab syarat yang pertama bila berzakat ni tuan-tuan, dia ada figure dia. Bahasa mudah, kalau gaji tuan-tuan lebih 3,600, lebih 3,600 dah wajib zakat. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah pembahagian, yang ni khilaf di kalangan ulama. Kadang-kadang saya nak sentuh bab khilaf ni, saya kena memikirkan macam mana isu yang berkaitan. Ada dua pendapat yang masyhur. Ada setengah ulama kata kena tolak dulu. Tolak hutang yang wajib, baki itu baru kira. Ada setengah ulama kata tak, dapat jumlah setumpuk. Itu kalau yang pusat zakat pegang, dapat gaji setumpuk, tak tolak apa-apa dulu. Tapi ada setengah ulama kata, yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, dah tolak hutang. Tolak hutang, kita dapat gaji 5,000. Tolak hutang, tolak tu, tolak ni, tolak ni. Lebih daripada tu, baru kita kira layak ke tidak dia untuk keluarkan zakat. Jadi mafhumnya, kalau Muhammad Nur Hafiz kata dah miskin, lepas tu nak bayar zakat lah, bermakna tidak diharuskan oleh agama. Sebab tak ada syarat. Tak ada syarat untuk kalian membayar zakat. Maka digugurkan oleh agama. Habis. Baik. Puan Kam, berkenaan dengan lafaz yang tak lafaz, kiranya orang yang beri itu tak ada niat atau terfikir pun nak jadikan sebagai fidyah atau menggugurkan kafarah ke atasnya, boleh tak kita sebagai penerima yang berdoakan supaya pemberi itu, kita doakan dia tak niat? Tak boleh. Sebab ibadat ni bergantung kepada niat. Tapi kita boleh ajar dia. Kita ajar dia. Contohlah, dia bagi kita duit, dia terlupa niat. Kita pula mesej dekat dia. Mudah-mudahan apa yang kau sedekah ini menggugurkan segala kafarah yang wajib bagi kau, ya. Kita ajarlah dia, Puan Kam. Dan kita mesej dekat dia. Dan mudah-mudahan apa yang kau transfer kepada akaun aku menggugurkan segala kafarah yang wajib yang tertunggak bagi dirimu. Lepas tu dia pun kata ya. Dia dah niat. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Kalau kita semata-mata nak doakan, dia tak jadi. Sebab setiap individu dan setiap amalan yang dilakukan bergantung kepada individu masing-masing. Habis. Makna hampir lupa tahi. Okey, Suhaida, Ustaz, boleh tulis doa amal rokok dan sujud yang Ustaz amal tak? Boleh? Boleh, insyaAllah. Nak tulis sekarang ke sat lagi? Ada? Nak tulis sekarang ke sat lagi? Ataupun Suhaida Adnan nanti PM tepi saya, nanti insyaAllah saya bantu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka, Allahumma ighfirli wa liwalidayya. Sebab kalau kita buka kitab Al-Askar li Imamuna An-Nawawi rahimallahu ta'ala, cara Nabi membaca doa rukuk dan sujud ni pelbagai cara. Yang masyhur yang kita belajar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi, itu yang masyhur. Tapi banyak lagi cara-cara yang Nabi buat. Doa-doa yang Nabi baca cara lain banyak lagi. Itu saya jumpa dalam kitab Al-Adhkar li Imamuna An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Habis. Ya Zawiyah Awi, malam ni ujian sedikit, rahmat daripada Allah, kita bersyukur. Dah, bila Tuhan bagi kita uji sikit, kita sentiasa berzikir kepada Allah. Bila kita senang, kita lupa dia. Baik. Dah habis. Jadi bagi tuan-tuan yang baru masuk awal pada malam ni, baru 10.30. Ada 1 jam lagi tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Soalan daripada Matkul. Mana Matkul ni? Sekejap. Okey, soalan daripada Matkul. Sebab dalam ni tak keluar. Matkul, boleh ke imam baca Fatihah, makmum pun baca takut tertinggal?
Lepas tu bila sampai amin, boleh ke imam ikut mengaminkan bersama imam sedangkan Fatihahnya belum habis. Lepas tu sambung balik bacaan Fatihah. Sambungkan balik bacaan Simo. Fatihah. Oh, panjang soalan dia, tak keluar kat sini. Amin. Allahumma salli ala, bantu ya Allah. Tekan ni, tengok apa jadi. Okey. Sekejap saya baca soalan makul dulu. Okey, habis. Nak qada semayang ke nak semayang tarawih? Dua. Soalan yang ketiga, baca doa nak kena ikut hukum tajwid tak? Bagus soalan ini. Bagus soalan makul. Okey, dengar elok. Yang pertama, jawapan bagi masalah yang ditanya oleh makul. Dengar dah? Diharuskan bagi makmum afdal. Cerita hukum afdal dulu. Sunat dibaca Fatihah selepas amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dah? Amin. Baru kita baca. Itu hukum yang pertama. Satu. Yang kedua, sekiranya dikhawatiri, tahu dah Tok Imam ni saat lagi, oi baca apa tu? Dia baca doa reka-rekas je. Dia baca ayat reka-rekas. Dia baca ayat 3 kul. Tak sempat kita nak kejar. Maka diharuskan membaca Fatihah selepas selang sedikit imam baca Fatihah. Kalau bersamaan makruh, selang sikit. Imam baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita kat makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Bila dah start tu kita bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tiba-tiba waladdallin. Kita berhenti sekejap, kita baca amin. Sambung balik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka hukumnya boleh. Dan tidak yang dikatakan memotong suratul Fatihah kerana kita berdoa. Berdoa. Habis, itu yang pertama. Yang kedua, nak qada semayang ke nak semayang tarawih? Saya jawab dua-dua buat berasingan. Sebab jawapan saya tahqiq. Bila sebut qada, bukan semestinya kena buat waktu tarawih. Qada ni boleh buat pada bila-bila masa. Tarawih ni pula waktunya khusus antara lepas isyak sampai subuh. Tarawih tak boleh buat 9 pagi. Tarawih tak boleh buat pukul 3 petang. Tetapi qada boleh buat pada bila-bila masa. Itu hukum yang kedua. Jadi ustaz, habis yang ada ustaz kata tak sah solat sunat kalau tak buat qada. Ya, qada yang perlu disegerakan. Qada yang perlu disegerakan. Yang tu baru betul tak sah tarawih. Contoh, kita dah terlewat. Lepas tu tertinggal sembahyang maghrib. Dah sampai dekat surau tu dah masuk isyak. Kita solat isyak terus. Solat isyak. Lepas tu orang solat tarawih, kita pun ikut tarawih. Tak apalah, nantilah aku solat maghrib saat lagi lepas tarawih. Tak sah. Yang ni confirm tak sah. Confirm. Sebab apa tak sah tuan-tuan? Sebab kita tak tunaikan yang qada yang wajib disegerakan. Buat qada maghrib dulu. Buat qada maghrib, sebab tu yang wajib disegerakan. Tetapi kalau qada yang lama-lama memang wajib. Tapi wajib dia bermasa. Tu beza dia. Wajib bermasa. Buatlah. Jadi nasihat saya, waktu tarawih buat tarawih. Cari waktu lain buat qada. Sebab bila sebut tarawih ni waktu dia panjang. Terlalu panjang. Di Yaman, tuan-tuan, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz semayang tarawih kadang-kadang tiap-tiap malam sampai 100 rakaat, 60 rakaat, 50 rakaat. Dan yang normal 100 rakaat, tuan-tuan. 100 rakaat bukan one place. Dia orang ni ada masjid Baklawi, masjid tu dan sebagainya. Dia orang lepas isyak dah start dah tarawih buat 20 rakaat. Orang Arab ni 20 rakaat sekejap saja mereka baca laju. Dah, sebab tarawih ni makna berehat-rehat. Habis 20 rakaat rehat sekejap. Pakat-pakat rehat. Lepas tu pergi pula ke masjid nombor 2. Dia ada jadual. Pergi masjid nombor 2, tunai pula lagi tarawih 20 rakaat. Isyak sampai subuh kalau dapat 5 masjid 100 rakaat. Isyak lepas sampai subuh dapat 3 masjid 60 rakaat. Kita 28 bergaduh balah sampai tak kesudah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nasihat saya, buat tarawih. Dan
Cari masa. Lepas tarawih tu rehat sekejap, buat pula qada. Sebab qada ni masanya panjang, boleh buat pada bila-bila masa. Yang ketiga, baca doa nak kena hukum tajwid ke? Harus sahaja, kembali kepada asal, tak wajib. Dan walaupun terdapat dalamnya Al-Quran. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kan ayat Quran tu. Dan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hukumnya sunat sahaja. Kalau dibaca dengan tajwid maka bagus. Dan tetapi kalau tak dibaca dengan tajwid maka hukumnya harus juga. Sama juga berzikir. Ingat tuan-tuan dah, hari itu tersebar satu video. Banyaklah ni orang tanya, Ustaz, ada satu video, satu hamba Allah dicerita, nama dia saya tak nak sebut, bil adabi, dengan adab, agar menjaga adab kami sebagai ikhwan. Dan dia kata, inilah berbanyak orang yang solat duk zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak betul dia kata. Kan perkataan tu dua harakat, subhanallah. Ustaz, sabar dulu Ustaz. Setiap ilmu ada perbahasannya. Setiap ilmu ada perbahasanya. Jangan kita nak ambil sambung kepada keadaan yang kita tak faham. Maknanya begini. Saya bagi contoh yang paling mudah. Lafaz Allahu Akbar. Dalam Al-Quran, kalau belajar hukum tajwid, Allah tu baca dua harakat sahaja. Dua harakat, Allahu Akbar. Tetapi perkataan yang sama, kalau kita buat pada ilmu fiqah, contoh ketika takbiratul ihram, dibaca Allah tu panjang mana? 14 harakat. Mana datang dalil? Allah 14 harakat kata ulama fiqih. Tengok, perkataan yang sama, perbahasan berbeza. Sama juga dalam masalah zikir. Ya, kalau perkataan itu tertulis pada Quran, kena baca la ilaha illallah, kena baca dua harakat. Tetapi bibabi zikri, dalam bab zikir boleh baca satu, sebab zikir ini berhajat pula kepada jumlah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah. Kalau baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tuan-tuan nak zikir 1000, bila nak habisnya? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Perbahasan sesuatu ilmu itu berbeza. Jelas ke jelas? Perbahasan bagi suatu ilmu itu berbeza. Dah? Jadi bermakna, kalau doa, sunat dia baca dengan hukum tajwid bagi memelihara kalimat. Tapi kalau tak baca dengan tajwid, tak ada gunahnya, tak ada panjang pendeknya. Tetapi dia faham, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Tapi menjaga, tapi kalau kita berada pula di hadapan makmum, afdal kita menjaga hukum. Itu sahaja pula. Baik. Soalan daripada Syafiq Mukri. Ustaz, solat sunat witir bulan Ramadan nanti boleh kita baca 3 kul tak? 1 kul untuk 1 rakaat. Tak baca pun boleh Syafiq. Yang wajib cuma takbir, Fatihah, tahiyat, selawat, salam. Tak baca pun tak apa. Nak baca pun bagus. Rakaat pertama, qul Allahu ahad. Rakaat kedua, qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat ketiga, qul a'udzu bin nas pun boleh. Dan ingat, ingat dah, sekurang-kurang witir 1 rakaat. Tuan-tuan, malas sangat pun buatlah 1 rakaat. Tetapi jangan diselalukan, makruh. Sekurang-kurang witir 1 rakaat. Malah lah hari ni buat witir, buat 1 rakaat cukup. Dah habis. Okey. Ustaz, dalam solat kalau silap baca surah ataupun ayat macam mana? Misalnya sepatutnya baca tahiyat, tetapi terbaca Fatihah. Kalau silap baca surah, dia ada 2 masalah. Soalannya lain, misalnya lain. Tak apa, saya jawab soalan. Kalau dalam solat tersilap baca surah, tak batal solat. Sebab back to basic yang wajib cuma 5. Takbir, Fatihah, tahiyat, selawat, salam. Okey. Bermakna kalau dia baca Fatihah dah betul, surah silap baca, tak batal semayang. Cuma tercela pada bacaan. Pada bacaan dicela. Pada bacaan dicela sebab salah baca, tapi tidak mempengaruhi keadaan solat. Itu satu. Yang kedua, kalau silap tempat, waktu tengah-tengah baca tahiyat terbaca Fatihah, tak ada masalah. Tak ada masalah tu bermakna kalau teringat balik, bacalah tahiyat balik. Cuma janganlah ketika tahiyat akhir, yang tu memang confirm lah. Tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir baca Fatihah. Kita raikan, boleh jadi begitu. Dah? Kalau tahiyat awal terbaca Fatihah, tak ada masalah. Tahiyat awal hukumnya sunat, tak batal semayang pun. Tahiyat awal hukumnya sunat. Tahiyat akhir, duduk-duduk, bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah. Adakah batalkah solat?
selagi mana dia tak salam, dia masih lagi ada peluang untuk membaca tahiyat akhir. Dan lepas bagi salam, tadi aku baca Fatihah tak baca tahiyat. Contoh, tadi aku baca Fatihah, aku tak baca tahiyat. Nak buat macam mana? Terus tambah lagi 1 rakaat. Sebab rakaat tadi telah luput. Dan terus bangun, tambah lagi 1. Terus bangun, tambah lagi 1. Ataupun kalau dia jadi was-was sangat, sembahyang lain lah. Itu lebih afdal. Sembahyang yang lain. Baik, soalan yang seterusnya. Ustaz, bagaimana cara hendak qada solat wajib yang pernah ditinggalkan bila waktu sesuai dia qada? Bagus Nur Hafiz ni. Selalu saya jawab soalan ni. Yang pertama, Muhammad Nur Hafiz. Yang pertama, cari masa. Yang pertama tanda elok, cari masa. Lepas tu step yang kedua, lepas ambil wuduk, muhasabah, minta ampun dahulu kepada Allah. Minta ampun, istighfar. Ya Allah, aku mengaku, ya Allah, dulu aku banyak tinggal solat. Muhasabah, supaya kita nak ambil mood, ambil feel. 2. Yang ketiga, dapatkan numbers, dapatkan nombor. Saya tak suka tuan-tuan kalau qada sambung rono. Jangan qada je. Sampai bila? Kita ni nak perbanyakkan solat sunat. Yang tu berkat hebat. Dan jangan pandang hukum, kualitasnya berbeza. Maka dapatkan numbers. Ya Allah, agak-agak berapa hari aku tak qada solat lagi, tulis dekat diary tuan-tuan. Dah dapatkan numbers, bahagilah. Berapa subuh, berapa zuhur, berapa asar, berapa isyak, maghrib dan sebagainya. Baik. Dah dapat numbers tu, tulis dalam diary. Teknikal yang keempat, cara yang keempat, azam untuk qada. Minta kekuatan daripada Allah. Yang ni penting. Sebab kegagalan antara kita nak buat sesuatu perkara, dia nampak diri dia. Banyak sangat nak qada ni. La ilaha illallah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala itu berkuasa atas sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Atas satu Tuhan berkuasa. Qadirun. Tuan-tuan, why not kita minta dengan Allah? Ya Allah, aku lemah. Ya Allah, lemah sangat. Aku malas. Ya Allah, kau rajinkanlah aku. Ya Allah, banyak tinggal semayang. Ya Allah, kau tolong aku, bantu aku. Ya Allah, hari-hari minta dengan Allah, tuan-tuan. Dan jangan lupa Allah Ta'ala tu Ar-Rahman. Kan hari tu kita cerita kisah seorang perempuan dengan Nabi Musa AS. Ingat tak cerita tu? Di zaman Nabi Musa AS, seorang perempuan berjumpa Nabi Musa. Ya Musa, kau tolonglah apply dengan Allah. Hantar borang. Kau kan boleh berkata-kata dengan Allah. Wa kallamallahu Musa takliman. Mintalah dengan Allah direct. Aku nak anak ni. Nabi Musa pun berdoa kepada Allah. Berdoa, minta kepada Allah Jalla wa'ala. Maka Tuhan jawab direct. Tuhan kata, dia ni aqim. Memang takdir pada azali dah dia ni aqim. Aqim ni mandul, bahasa Arab. Aqim. Maka dah habis berdoa, Nabi Musa AS cerita dekat perempuan tu, aku dah minta dengan Allah Ta'ala, Tuhan reject lah. Tuhan kata memang kau takdir pada azali, kau tu aqim, kau tu mandul. Maka perempuan tu reda dan terima dengan seadanya. Kembalilah ke kediamannya. Bila balik ke rumah tuan-tuan, apa yang berlaku? Dia tak berhenti lagi berdoa kepada Allah, tetapi dah cara berbeza. Lepas dia berdoa kepada Allah, dia kata Ya Rahim, Ya Rahman. Dia kata Ya Rahman. Habis berdoa sahaja, dia kata Ya Rahim, afwan. Bila dia doa kepada Allah, Ya Allah, aku nak anak. Tuhan kata Aqim. Dia kata Rahim. Hari-hari begitu dia doa. Doa-doa, Tuhan jawab Aqim. Sebab benda tu dah ada pada azali kan. Perempuan tu pula kata Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Akhir sekali tuan-tuan, mengandung perempuan tu. Mengandung ajib. Mengandung beranak. Terserempak dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa ajib, terkejut. Anak siapa itu? Kata perempuan itu, anak akulah. Bukankah hari itu engkau yang jumpa aku nak doa dengan Allah Ta'ala, kata, kemudian Tuhan jawab kau tu Aqim. Perempuan tu kata, betul ya Rasulullah, betul wahai Nabi Musa AS. Tetapi setiap kali aku berdoa pula, lepas balik tu aku minta lagi, aku tak jemu berdoa kepada Allah. Tapi cara aku pula berbeza. Lepas aku doa, aku akan zikir Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Maka dengan sebab itulah Allah Ta'ala kurniakan aku anak.
Nabi Musa tuan-tuan dengar cerita tu terus direct jumpa Allah. Tanya dengan Allah. Dan Nabi Musa tidak boleh melihat Allah, tapi Nabi Musa boleh bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, macam mana perempuan hari itu engkau dah katakan dia tu hakim? Macam mana dengan ketentuan kamu kau boleh beri pada anak? Nabi Musa nak dapat penjelasan daripada Allah Ta'ala. Tuhan jawab, ya Musa, setiap kali dia doa kepada aku kata hakim, dia pula kata rahim. Sudah, aku cari bahasa kita lah. Setiap kali yang dia berdoa, aku jawab hakim, kau tu mandul, dia jawab ya rahim. Kalau Tuhan Maha Mengasihani. Maka Allah Ta'ala pun jawab Nabi Musa, tuan-tuan, dan rahmatku lebih luas daripada ketentuanku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Jelas ke jelas? Jadi bermakna kaedah tadi, cari masa, muhasabah, dapatkan numbers, minta kekuatan daripada Allah, dan teruskan qada. Jelas. Dan yang keenam, yang ni penting kepada Muhammad Nur Hafiz. Lepas qada tu, setiap kali lepas qada bertaubat. Yang inilah kaedah yang banyak kita terciciran pada kehidupan. Taubat. Benda dah lama sangat kan? Lepas bagi salam je, ya Allah aku bertaubat, ya Allah aku menyesal, ya Allah aku minta ampun, ya Allah. Begitulah seterusnya. Dah habis qada, tanda. Habis tanda, tutup buku, serah bulat-bulat kepada Allah. Jangan lagi qada. Jelas? Habis. Roziah Daud, Ustaz, puasa pun ada batinnya kan? Betul. Bagaimana nak rasa batinnya dalam puasa? Hajah Roziah nak jawab mudah saja. Soalan ni easy lah. Dengar dah? Dengar elok. Kalau nak saya jawab lah. Dia kata begini, puasa ni ada zahirnya, ada batinnya. Sama juga solat. Solat ni ada zahirnya, ada batinnya. Maka nak rasa batin macam mana? Tempat rasa batin ialah batin. Tempat rasa batin ialah batin. Tempat rasa zahir ialah zahir. Kalau amalan tu berbentuk zahiriyah, zahir akan rasa tubuh badan rasa sihat, rasa best. Itu kalau yang tanda zahir, akibatnya zahir. Tapi kalau benda batin, perasaannya batin. Di mana batin? Hati. Jadi kalau Hajah Ruziah tanya, bila amalan berbentuk batin, nak rasa macam mana tempat kebatinannya? Qalbi. Ni hati ni tempat merasakan kebatinan. Jadi antara konsep yang perlu Hajah Ruziah lakukan, belajar pertama bersihkan hati, supaya hati itu bila bersih barulah mudah dirasa. Dan punca kadang-kadang hati itu bila tak bersih, dia terhijab. Bagaimana dia nak merasakan kehebatan amalan kebatinan. Jadi fokus, keep fokus. Tempat nak merasakan amalan batin, tempatnya di qalbi. Sebab dalam qalbi ni ada roh, ada sir, ada asrar. Roh bukan di sini. Dalam qalbi ni ada sir, ada asrar. Ada sir, ada asrar. Ni semua bilik-bilik rahsia yang tempat merasai ilmu kebatinan. Wallahu a'lam. Habis. Nick Rosmani, Ustaz boleh tak sedut air ke hidung semasa mengangkat wuduk ketika puasa? Boleh. Bukalah mana-mana kitab ulama. Sebab dia alasannya begini. Yang pertama sekali, benda tu sedikit. Benda tu sedikit. Benda tu sedikit. Bermakna tidak membatalkan. Satu. Yang kedua, tuan-tuan kena belajar betul-betul caranya. Dia sebenarnya menyedut air ni ke hidung. Tuan-tuan ambil air, tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Lepas tu baru letak. Barulah air tu tak banyak masuk. Tapi ingat, kalau tuan-tuan jenis was-was, tak usah buat lah. Kalau jenis was-was tak usah buat. Tapi kalau kita mengaji kitab-kitab fikih, ulama kata tak, ini benda yang diharuskan. Macam bersugi lah. Sebelum zuhur, diharuskan bersugi. Ada 3 pendapat. Pendapat yang masyhur dalam kitab I'anatul Talibin, pendapat yang masyhur lepas zuhur tak boleh bersugi dah. Dan pendapat yang kedua, boleh, tak ada masalah. Setiap masa ada beberapa pendapat. Jelas? Habis. Jadi kita berpegang kepada pendapat yang mengharuskan. Sama juga berkumur-kumur. Dan wallahu a'lam. Ustaz, kalau orang tu tergolong dalam fakir miskin, okey, pada siapa dia nak bagi fidyah puasa dia? Bagus soalan ini. Soalan Kak Faizah. Dia dah fakir miskin, nak bagi pada diri sendiri, dah cari orang miskin lain. Cari orang miskin lain.
Contoh, saya bagi contoh begini. Dia fakir miskin, dia dapat fidyah. Fidyah tu pula dia nak keluarkan fidyah, boleh tak? Boleh. Dan dia fakir miskin, dia dapat fidyah banyak beras orang bagi. Apa aku nak buat ni? Tak usah jual. Dia pula nak kena bayar fidyah untuk diri dia. Bayar pula fidyah, ambil beras tu bayar pula fidyah, sebab dah jadi hak dia. Jadi carilah orang fakir miskin yang lain. Jelas ke jelas, tak boleh bagi kat atas diri sendiri. Bagus Nariah Jais, bagus. Kalau dah buat numbers. Ustaz, qada dan sunat mana yang didahulukan? Tak ada istilah mana dahulu, melainkan qada yang disegerakan. Jangan kita guna isu, Ustaz, qada tu wajib ke? Tuan-tuan, itu bukan cara menilik hukum fiqh. Menilik hukum fiqh caranya bukan begitu. Bukan ke qada tu wajib, sunat? La. Tuan-tuan, dalam istilah fikih, bukan makna wajib perlu di hadapan. Masuk solat waktu subuh, habis je azan, tuan-tuan sampai dekat masjid, tuan-tuan buat apa? Pertama, kita solat sunat tahiyatul masjid. Sebelum tu, solat sunat wuduk. Masuk masjid, solat sunat tahiyatul masjid. Lepas tu pula solat sunat qabliyah 2 rakaat. Lepas pula baru solat fardu subuh. Tengok, dalam hierarki ni sunat disegerakan. Jadi sebab tu saya tak boleh jawab soalan ni mana perlu didahulukan. Okey, yang perlu didahulukan qada yang perlu disegerakan. Contoh qada yang baru tadi, saya bagi contoh mudah. Terjaga jam 8 pagi, terjaga pukul 8. Memang teruk sangatlah, semalam letih buat kerja sampai pukul 3 dan sebagainya. Tertidur, jaga-jaga pukul 8. La ilaha illallah, aku tak solat subuh lagi. Tak apalah, dia bangun-bangun, dia mandi. Lepas tu aku nak solat sunat duha dulu. Yang ni confirm solat duha tak sah. Confirm. Sebab apa tak sah? Dia wajib kena buat yang qada tadi. Wajib. Qada yang perlu disegera. Yang ni lah ada hukum. Buat qada dulu, barulah nak buat sunat isyraq ke, sunat duha ke dan sebagainya. Tak sah dia buat yang dikatakan sunat dahulu. Tetapi kalau dia nak qada yang lepas-lepas, masanya panjang, boleh buat pukul 2 saat lagi, boleh buat pukul 3, aku nak buat qada malam. Jadi tak ada masalah. Isunya tak ada masalah sandaran mana didahulukan. Jelas? Jadi ini bukan masalah hukum, masalah sejauh mana kita nak menyusun kehidupan kita, nak selesaikan satu persatu. Habis. Muhammad Badrul Syam, Ustaz, kalau nak qada solat, bolehkah kita buat 2 kali qada dalam setiap waktu? Badrul Syam, nak buat 24 jam pun boleh. Qada solat dia tak ada masalah. Pertama, dia tak ada waktu. Kita boleh buat bila-bila masa, dia tak ada waktu. Dan yang kedua, qada solat ini nak buat subuh. Contohlah, aku malam ni, okey, malam besok aku buat tarawih. Malam ni aku tak nak buat tarawih, aku nak qada subuh saja. Boleh? Ikut Tok Imam. Contoh. Dan Tok Imam buat tarawih 20 rakaat, dia ikut subuh. Dia niat subuh, boleh? Dia ikut tapi subuh. Alhamdulillah, dapatlah aku dah qada subuh 20 hari. Jelas. Pun tak ada masalah. Sebab dia tak ada isu. Jelas ke jelas? Besok aku dah buat tarawih pula, boleh. Afdal silih berganti, begitu pun tak ada masalah. Khairuddin, Ustaz, suami tergolong miskin tapi isteri berkemampuan untuk bayar zakat. Okey, bolehkah isteri bayar zakat kepada suami? Ustaz, tolong jelas. Bagus soalan ni. Dan dalam fatwa contemporary, saya pernah baca dalam fatwa Dr. Ali Jumaah, dan dia pernah menukilkan masalah ni dalam fatwa contemporary Dr. Ali Jumaah. Diharuskan, tetapi digalakkan untuk keluar daripada rumah. Sebab apa? Suami isteri ni reda lah, bini tu reda lah, tanggung. Kalau dia reda, bermakna tak apalah, mana-mana saya ada duit, saya ada bisnes, mana-mana yang dia boleh bayar, dia settlekan. Afdal bayar pihak yang ketiga. Tapi kalau dia nak bayar kepada suami, sebab suami tu bukan tanggungan dia, bukan tanggungan. Ada satu pendapat yang mengharuskan. Tapi kalau tanya pendapat saya lah, ni pendapat saya. Tapi saya tak boleh guna istilah begitu. Afdal kita guna pendapat ulama. Walau pendapat ulama ada yang mengharuskan, tetapi banyak yang kata afdal kita bayar kepada golongan yang di luar daripada rumah kita.
Atas kepala tak boleh, bawah kaki tak boleh. Atas kepala mak ayah confirm tak boleh sebab tanggungan. Anak-anak lagi tak boleh. Walaupun anak-anak tu dah kahwin, tetap anak-anak kita. Habis? Maaf Ustaz, ada persoalan berkenaan darah. Ada yang mengatakan keluar je darah dikira dah period. Tetapi sebelum turun darah yang merah dah akan keluar seperti calik-calik atau sekadar, atau aja kadang-kadang sampai berhari-hari. Adakah dibolehkan untuk puasa atau solat ketika itu? Yang period dikatakan maksimum 15 hari. Dia dikira hari keluar calik itu atau selepas yang merah. Okey, Puan Kam, masalah darah ni dan jadi saya jawab kemudian lah. Dan Puan Kam ada akses kepada saya, ada dalam grup coaching. Nanti PM saya. Dan sebab ni saya akan perbahasan dia saya tak ingat sangat. Nanti saya tengok kitab balik. Wallahu a'lam. Ustaz Syuhud, takdir boleh berubah kerana rahmat Allah. Khair. Nak rasa batin betul. Nurul Ain, Ustaz, ketika Bilal sedang azan, bolehkah kita berdoa atau wajib menjawab azan dahulu, habis azan baru berdoa? Afdal waktu azan kita meninggalkan segala perkara. Afdal. Dan benda ni antara penegasan yang jelas yang Allahumma salli wa sallim yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdal waktu azan tinggal semua perkara. Dan habis daripada azan barulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ke jelas? Tinggalkan semua perkara. Betul Ustaz Syuhud. Baik, seterusnya Muhammad Nur Hafiz. Soalan tambahan qada solat tadi, adakah perlu dibuat dalam waktu solat ketika ini? Contohnya qada solat subuh. Tak ada. Nur Hafiz, solat qada tak ada waktu khusus. Boleh buat bila-bila masa. Contoh, ingat dah? Dalam fikir ada waktu haram. Apa dia waktu haram? Lepas subuh sampai terbitnya matahari, waktu haram solat. Pendapat yang kedua, pukul 12 sampai zuhur, tengah-tengah hari tu. Tapi yang tu tak masyhur. Yang masyhur dua waktu. Lepas subuh sampai waktu isyraq. Yang kedua lepas asar sampai waktu maghrib. Ini waktu haram solat. Haram apa dia? Solat sunat mutlak. Solat sunat yang tak ada berkaitan, maka ulama kata tak boleh. Tetapi kalau solat sunat wuduk, boleh. Solat sunat tahiyatul masjid, boleh. Bila-bila masa. Kita pukul 7 kita ambil wuduk, boleh solat sunat tahiyatul masjid. 7 suku, maghrib 7.30, 7 suku kita masuk masjid, solat sunat tahiyatul masjid, boleh. Sama juga qada tak ada waktu haram, boleh buat pada bila-bila masa. Dan dia pula bukan tersusun. Contoh, lepas subuh kita nak zuhur, lepas subuh kita nak qada isyak. Isyak yang dulu-dulu, boleh. Dia tak ada waktu susunan. Cuma takut terlupa lah. Nak senang, lepas subuh kita qada subuh, lepas zuhur kita qada zuhur, itu sahaja. Nak bagi mudah ingat. Tetapi hukum fiqahnya dia tak ada susunan. Kita boleh buat samborono bila-bila masa. Waktu zuhur, contoh pergi zuhur dekat masjid. Lepas solat zuhur, sepatutnya kan solat sunat qabliyah ataupun ba'diyah. Dah lepas zuhur buat ba'diyah. Aku malas buat ba'diyah lah, aku nak buat qada subuh, boleh, tak ada masalah. Alamak, nak qada subuh pula kena baca kunut. Kena baca kunut. Nak baca kunut tidak, baca kunut tidak. Kalau aku baca, selagi orang tahu aku solat subuh. Contoh, sengaja tinggalkan kunut, boleh? Tak ada masalah. Dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, hukumnya sunat muakkadah, sunat muakkad, dituntut berat untuk buat, sengaja tinggal, boleh. Baca tak akhir. Nak sujud sahwi tidak, sujud sahwi tidak. Sebab kalau sengaja tinggal kunut kena sujud sahwi. Nak sujud sahwi tidak, sujud sahwi tidak. Masalah. Malas sujudlah, sebab sujud sahwi pun sunat. Dia kata begitu, sah hukumnya. Jadi orang ingat dia solat sunat, tetapi dia solat fardu subuh. Habis. Hasrul Al-Yahya, Ustaz, boleh ke niat qada solat zuhur bersekali dengan sunat qabliyah zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala? Tak boleh. Dia niat qada solat zuhur sekali dengan sunat qabliyah, tak boleh. Sebab apa? Jawapannya yang pertama,
qada hukumnya lain, sunat hukumnya lain. Satu. Yang kedua, qabliyah ba'diyah ini special, dia memang khususiyah. Kalau kita belajar ranking solat sunat, kalau kita buka kitab Majmu' dalam kitab dalam kitab Al-Majmu' Imamuna An-Nawawi rahimallahu taala, dah ranking solat sunat ni yang nombor 1 qabliyah ba'diyah. Itu ranking dia. Nombor 1 qabliyah ba'diyah is very powerful. La, maka tidak boleh kita combinekan dengan kewajiban yang lain. Sebab qada ni wajib yang khusus yang lain. Tetapi ada tapi, dengar elok. Kalau solat sunat tahiyatul masjid lain, solat sunat tahiyatul masjid lah lain. Contoh begini, contoh. Dia masuk masjid dulu, dia masuk masjid. Alamak, aku sat lagi lepas zuhur nak kena turun pergi office, ada urusan. Maka dia tahu dah lepas zuhur sat lagi tak sempat nak solat sunat. Dan dia masuk masjid, dia buat qada subuh. Dia buat qada subuh. Dia qada, bukan qada subuh yang tadi, qada subuh yang lama-lama. Kalau qada subuh yang pagi tadi tak boleh, dia kena buat bersegera. Bangun-bangun dia celik mata, tak boleh pergi pejabat dulu, mandi-mandi terus mayang. Yang ini dia qada subuh yang lama-lama. Dengar elok-elok kepada Hasrul Al-Yahya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Maka dia masuk masjid, sepatutnya afdal solat sunat tahiyatul masjid. Tengok ni, tengok dekat billboard, tengok dekat jam, lagi 3 minit orang nak iqamah. Kalau aku solat sunat tak sempat dah ni. Tuan-tuan solat fardu subuh, aku nak qada lah. Niat fardu subuh 2 rakaat. Tuan-tuan niat qada, automatik termasuk solat sunat tahiyatul masjid. Dah. Sebab solat sunat tahiyatul masjid dia khusus dengan tempat. Yang tadi kalau kita nak combinekan dengan masalah solat sunat qabliyah ba'diyah, la, hukumnya tak diharuskan para ulama. Jelas-jelas. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali bait. Ida Hasan, saya dah ulang 2 kali soalan tapi ustaz tak baca. Afwan lakum. Dah. Afwan lak kepada Ida Hasan. Tolong ulang balik sebab memang saya tengah pegang ni, saya tak scroll ni. Dah. Boleh jadi dia tak keluar ke apa, sebab ada yang keluar di sini, tak keluar di sini. Ada yang keluar di sini, ada yang keluar di telefon, tak keluar di sini. Itu ajib. Macam soalan makul tadi. Makul tadi di telefonnya keluar, dekat sini tak keluar. Afwan lakum. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali bait. Soalan yang seterusnya. Ustaz, kalau qada sembahyang tu sunat, sunat hai'ah tak buat, boleh ke Ustaz? Sunat ab'ad, kalau qada sembahyang tu sunat ab'ad dan sunat hai'ah kita tak buat, boleh ke Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Kita nak buat yang wajib sahaja pun boleh. Sama ada perbuatan, kita dah maklum perbuatan yang wajib, bacaan 5 takbir, Fatihah, tahiyat, selawat, salam, itu sahaja. Bermakna ahlan bik persilakan. Kalau kita nak buat semata-mata yang wajib, kita tinggalkan semua yang sunat. Rokok pun tak baca, i'tidal pun tak baca, tapi tumakninahnya ada, wajibah. Jelas-jelas, habis. Azrul Hisham, Ustaz, solat subuh kira qadar pukul berapa waktu subuh? Kalau dah masuk waktu syuruk, dah kira habis waktu, habis ke waktu subuh? Okey, soalan Azrul Hisham. Waktu subuh ni, bila habis waktu subuh? Waktu isyraq. Waktu isyraq tu dah habis, dah jauh sangat dah keluar daripada waktu subuh tu. Sebab bila mana waktu isyraq, kita dah disunatkan melakukan solat sunat isyraq. Dan isyraq ni tak lama, lebih kurang 15 minit sahaja. Habis waktu isyraq, waktu duha. Jadi maknanya, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kebiasaannya tuan-tuan, kalau kita ikut timing lah, ikut timing senang. Dia lepas masuknya waktu subuh, takriban, secerita takriban, lebih kurang. Dan nanti saya ambil jawapan yang tepat tuan-tuan. Sebab kalau kita ikut kaedah-kaedah fikih ni, dia menggunakan kaedah matahari, pandangan mata. Nanti tuan-tuan tak reti, saya pun tak reti juga. Dalam bab tu kita jahil masalah falak ni. Kita ambil masa lah. Kebiasaan selepas waktu subuh tu lebih kurang 40 ke 45 minit. Takriban lebih kurang. Masuk waktu subuh pukul 6, contoh. Pukul 6, kebiasaan
antara 30 ke 40 minit. Itulah yang dipanggil waktu subuh. Tapi tengok juga keadaan. Kita cerita takriban overall pada keadaan kebiasaan yang berlaku. Cuma nak tahqiq, kena belajar masalah melihat keluarnya dan matahari kemerah-merahan. Allahumma salli ala Muhammad. Hari tu waktu saya ke Yaman. Itulah baru first time tengok macam mana waktu yang dikatakan habisnya waktu subuh. Dekat Malaysia ni susah kita nak nampak sebab ada bukit bukau. Hari tu waktu sampai di Yaman, sebab kita turun di Oman tuan-tuan. Kemudian sampai dekat tengah jalan, kami solat subuh di tengah jalan, tak sampai lagi di kota Tarim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lepas subuh keluar, Allah tengok yang dikatakan kemerah-merahan tu, warna kuning-kuning kemerah-merahan, kami nampak. Dan itulah yang dikatakan waktunya habis waktu solat fardu subuh. Jelas ke jelas? Habis. Tapi cerita subuh ni, Allahu Akbar. Waktu saya di Turki pula, waktu hantar pelajar tu ajib. Orang Turki ni sebenarnya subuh lewat. Begitu pula kaifiat mereka, cara mereka. Contohlah waktu subuh tu pukul 6. Masuk pukul 6. Kita 10 minit dah sembahyang dah. Orang Turki ni 40 minit. Hari tu memang selama beberapa hari tu saya pergi Turki, hari tu hantar pelajar di sana, belajar di Dar Sakarya. Besok insya-Allah pelajar saya balik atas arahan daripada kerajaan. Memang orang di Turki tuan-tuan dekat-dekat nak habis-habis subuh tu, baru sebelum subuh. Sebab mereka ada rotib yang mereka amalkan. Sebab apa? Ada beberapa hadis dari riwayah yang menyebutkan afdal lepas daripada subuh sampai matahari terbit, kita tidak berbicara. Senyap, jangan bercakap. Dan berzikir dan sebagainya, jangan berbicara. Ada kaifiat-kaifiat dan kelebihan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Rahaya Zainuddin, boleh tak semayang waktu azan kerana ada urusan yang terpaksa dirakukan? Boleh, tak ada masalah. Sebab ada kerana. Dia ada kat situ dipanggil ada illah. Sebab apa? Lagi kalau aku nak tunggu dia habis azan, nak semayang pula tak sempat. Bermakna tak sampai kepada waktu haram. Cuma waktu azan, afdal kita mendengar, afdal kita menjawab, dan afdal kita menghentikan segala perkara. Ya, itulah perkara yang digariskan oleh para ulama. Tetapi di sini ada sabab musabab. Dan kalau dia betul khawatir, kalau aku tunggu habis azan, aku solat ada urusan dan sebagainya, bermakna tidak membawaki kepada kemudahan, maka di situ waktu azan pun dia solat, bermakna tak ada hukum yang begitu keras. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita panggil bahasa mudah, kurangnya adab saja, bahasa yang berlapik lah, kurangnya adab ketika menghormatinya azan. Tapi solat tu sah. Habis. Soalan seterusnya. Terima kasih kepada Muhammad Nur Hafiz. Okey, Ida Hasan baru keluar. Boleh tak solat qada secara duduk? Nak qada yang lama-lama. Ida Hasan, dalam masalah fiqih, solat wajibah wajib berdiri. Solat sunat walaupun mampu sengaja nak duduk pun boleh. Saya ulang balik. Solat yang wajibah termasuklah solat qada. Qada tu solat yang wajibah. Dan selagi mana kita mampu berdiri, wajib berdiri. Dia tak ada khilaf dalam permasalahan berdiri di selagi mana dia mampu walaupun qada. Tetapi kalau solat sunat, wajib berdiri jika mampu. Kalau tak nak berdiri pun tak ada masalah. Waktu saya belajar di pondok almarhum Tuan Guru Haji Ali bin Musa dan pondok Seliau Negeri Sembilan, kami tiap-tiap hari Jumaat bulan pertama, Jumaat awal bulan, kami solat sunat hadiah kepada Rasulullah SAW. Solat sunat hadiah. Solat sunat hadiah ni baru 2 rakaat. 2 rakaat tuan-tuan. Rakaat pertama baca kulhu 100 kali, semayang pegang buah tasbih. Semayang pegang buah tasbih 1, 2, bukan kira pakai jari. Kemudian waktu rokok balik buah tasbih. Sujud dan sebagainya. Waktu nak qiyam tu, ambil buah tasbih, tarik balik, pegang balik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu tuan-tuan, kira balik. Waktu tu kita budak lagi, baru umur 18 tahun, mengelat. Dan kadang-kadang buat letih dan sebagainya, lari. Lepas tu bila abang-abang senior dia ajar, dia kata lah, solat sunat ni kalau kita tak larat, sengaja duduk pun boleh. Tarawih. Lepas rakaat kedua, malas bangunlah, duduk. Imam bangun, Allahu Akbar, tuan-tuan sengaja duduk, Allahu Akbar, duduk, boleh, tak ada masalah. Cuma luput pahala qiyam.
luput pahala qiyam, luput pahala berdiri itu. Pahala berdiri tak dapat, solat tetap sah. Tapi kalau solat qada, kalau selagi mana mampu duduk, selagi mana mampu berdiri, wajib berdiri. Jelas ke jelas? Malaikat kalau tak mampu, cerita tak mampu tu kita maklum dah. Apa solat pun boleh duduk, sekalipun solat yang wajibah, iaitu kita dah maklum jelas lagi nyata. Kalau tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, berbaring, mengiring. Dan ingat, afdal istilah duduk, duduk di lantai. Itulah duduk yang paling tepat. Dah? Dia kerusi boleh tak? Boleh, tak ada masalah, bukan isu. Saya sebut yang paling tepat. Istilah duduk yang paling tepat ialah duduk di lantai. Dah? Semayanglah duduk di lantai, tuan-tuan, sebab kita boleh bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu rokok begitu duduk sikit, lepas tu iktidal duduk balik. Waktu sujud kita boleh bersujud. Cuma kadang-kadang bila setengah orang solat di atas kerusi, bila tak mampu nak sujud, dia sujud duduk. Yang tu bukan isu, tak ada masalah. Nak cerita masalah duduk ni, perbahasan ulama' begitu jelas. Perbahasan ulama' begitu je jelas. Supaya kita nak memahamkan hukum fiqh ni, tuan-tuan, biar kena dengan waqi' dan keadaan. Jelas? Okey. Rosmah Hashim, macam mana nak tolong arwah ibu bapa kita yang tak solat? Macam mana nak tolong arwah? Jawapannya, bayar fidyah. Bayar fidyah. Dalam mazhab Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, tiada fidyah bagi solat. Dah. Saya hukum fiqh ni saya kena jelas. Dan saya nak jelaskan kepada tuan-tuan dengan penjelasan yang tahqiq kepada ilmu. Dalam mazhab Imam Syafi'i, tiada fidyah solat. Cuma pengalaman saya waktu di pondok dahulu, baba cerita, tok guru cerita waktu saya di petani, yang kami belajar kaedah tolak beras. Waktu di rantau pun dah start belajar. Cuma waktu tu saya budak baru mengaji pondok, masih lagi tak reti, tak ikut sangat. Bila kita dah mengaji lama sikit baru kita belajar. Jadi kebiasaan yang kiaskan ataupun ditaklidkan dalam masalah fidyah solat, bertaklid kalau tak silap saya dari dua mazhab. Pertama mazhab Maliki, yang kedua mazhab Hanafi. Saya ada kitab-kitab tu, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak murajaah. Ada kitab tu versi Jawi pun kita boleh baca. Jadi taklid dalam mazhab yang lain, antaranya mazhab Maliki. Maka Maliki ni mengkiaskan masalah adanya fidyah solat kepada fidyah puasa. Nasihat saya kepada Hajah Rosmah, kalau Hajah Rosmah betul nak bantu arwah, mudah sahaja. Kalau boleh PM saya, apa yang saya boleh bantu, kita kirakan 6 perkara bagi si mati. Kita kira overall semua hidup. Yang pertama, fidyah solat. Saya tahqiqkan balik. Dalam mazhab Syafi'i, terpulang boleh pilih nak pegang mazhab Syafi'i, fidyah solat tak ada. Cuma kita boleh doa saja bagi si mati. Baik, kalau nak berpegang kepada mazhab yang lain, kita boleh bertaklid dengan 4 kaedah. Dia ada 4 kaedah usul. Asalnya 10. Untuk bertaklid kepada mazhab yang lain. Ataupun kita tak payah bertaklid kepada mazhab yang lain. Dalam mazhab Asy-Syafi'iyah sendiri ada beberapa ulama' yang mengharuskan benda ni. Baik, kita kira fidyah solat. Yang kedua, kita kira fidyah puasa untuk semua hidup. Dan yang ketiga, kita kira hutang-hutang. Dia ada satu kaedah. Tapi apa yang kita boleh bantu bagi si mati, 6 perkara kita akan bayar. Pertama, fidyah solat. Kedua, fidyah puasa. Yang ketiga, hutang. Yang keempat, sumpah. Yang kelima, nazar. Yang keenam, janji. 6 benda ni kita sebagai waris kena bantu si mati. Jangan risau, dia ada kaedah calculation yang begitu mudah. Dengan calculation ni, kita boleh tunaikan 6 perkara ni sekaligus. Sebab tu ingat tuan-tuan, kalau tuan-tuan berlaku kematian, maaf saya sebut perkataan ni, jangan berasa hati. Janganlah kita terlalu memikirkan masalah faraid. Sabar dulu. Sebelum tuan-tuan nak buat faraid, dengar je saya tunjuk hierarki dia. Sebelum tuan-tuan nak pergi kepada masalah faraid, hierarki yang pertama, apakah waris kena buat bagi si mati? Sekiranya berlaku kematian, yang pertama sekali, kewajiban yang pertama, mandi, kapan, solat, tanam. Yang pertama, mandi, kapan, solat, tanam. Habis. Itulah waris kena buat. Dah selesai yang tu, kemudian apa waris kena buat? Buat ganti bagi haji badal. Maknanya tip, kalau arwah belum pergi haji, kita dah kena prepare dah. Simpan duit siap-siap. Kalau ada duit si mati, bagus asingkan 2,000. Ada?
Yang penting kita dah asingkan. Nak buat bila tak ada masalah. Yang penting pengasingan dah ada, niat dah ada. Nanti daftarlah dekat tabung haji dan sebagainya, nak buat haji badal. 2. Kalau si mati telah pergi haji, tak payah buat. Tapi kita kena isulah faham, tak ada. Yang kedua. Yang ketiga, dan menunaikan segala kafarah bagi si mati. Inilah saya sebut ni. Kafarah apa dia? Puasa, solat, hutang, sumpah, nazar, janji. Ada 6 perkara yang perlu kita tunaikan bagi si mati. Yang tu kena direct dengan saya, insya-Allah saya boleh bantu cara pengiraannya tuan-tuan. Dan kaedahnya mudah. Dan cara hukum bayarnya jelas. Kalau ada harta si mati, wajib keluarkan duit si mati. Kalau tak ada harta si mati, sunat bagi waris untuk mengeluarkan untuk bantu si mati. Tu yang timbul kaedah beras tolak pergi, tolak pergi, tolak bagi. Dan yang kita belajar di pondok dahulu dan kita amalkan, yang tu dia ada kaedah dia. 3. Yang keempat, setelah tuan-tuan menggugurkan segala kafarah yang wajib bagi si mati, perkara yang keempat, menunaikan wasiat. Menunaikan wasiat. Kalau ada wasiat, bila dah tunaikan wasiat dan sebagainya, yang kelima, baru pergi kepada faraid. Nampak tak hierarki dia? 1, 2, 3, 4, 5. Jelas ke jelas? Nak saya ulang balik ke? Yang pertama, berlaku kematian, apa waris kena buat? Mandi, kapan, solat, tanam. Yang kedua, buat haji badal. Dan yang ketiga, menggugurkan segala kafarah yang wajib bagi si mati. Yang keempat, menunaikan segala wasiat bagi si mati. Yang kelima, baru pergi kepada faraid. Itu perjalanan dia. Jangan nak tahu duit banyak dah fikir berapa bahagian yang aku ada. Sabar dulu. Okey, jelas? Soalan yang seterusnya, Ustaz, masuk zuhur boleh ke qada solat zuhur dulu baru solat zuhur? Tak ada masalah. Kepada Khairun saya dah jawab tadi, qada ini tak ada waktu spesifik, boleh buat bila-bila masa. Bila-bila masa, walaupun pada waktu haram. Waktu haram tu apa dia? Kalau yang masyhur, antara lepas subuh sampai matahari naik, lepas asar, lepas asar sampai waktu maghrib. Waktu haram. Haram ni solat sunat mutlak, solat sunat yang tak berkait. Tapi solat sunat yang berkait ni boleh. Baik, 1. Tapi kalau qada, tak ada waktu haram. Boleh buat bila-bila masa. Pukul 12 tengah hari pun boleh buat. Tak ada waktu haram. Dia tak ada susunan. Jelas? Cuma bagi kita lah takut tak ingat, itu saja ingat-ingat lupa. Aku dah buat belum? Jadi bagi orang yang takut tak tersusun, lepas zuhur dia buat zuhur, lepas asar dia buat asar. Yang tu untuk kemudahan sahaja, dia bukan kepada hukum. Jelas ke jelas? Okey. Ustaz Syuhud, kaedah tolak beras sampai sekarang tak faham lagi. Tak apa. Nanti insya-Allah kita boleh ajar kemudian macam mana kaedah tolak beras tu. Dah? Dia begini, tak apalah saya cerita. Dah kebetulan Ustaz Syuhud tanya. Sekejap sebelum, maaf Ustaz Syuhud. Atas tu ada soalan lagi. Marzalinawati, Ustaz, boleh ke kita niat serentak puasa qada Ramadan dan puasa sunat Syawal? Okey, dengar elok-elok dah. Dengar elok-elok jawapan saya nak bagi. Bersabda oleh Nabi SAW, Nabi bersabda, barang siapa berpuasa pada semulanya Ramadan dan diikuti 6 Syawal. Kalau kita buka riwayat hadis, Nabi sebut 6 Syawal. Nabi tak sebut 6 sunat Syawal. Nabi sebut 6 Syawal. Dan kalau kita baca pula tafsiran para ulama dalam fiqh, macam mana ulama-ulama mengambil hadis ini mengeluarkan kepada hukum. Maka kata ulama mudah. 6 Syawal tu apa? Tak kira hang puasa apa pun. Tak kira hang puasa apa pun. Dia puasa qada. Contoh, orang perempuan, dia tinggal 6 hari. Habis Ramadan dia nak qada dululah. Maka dia puasa qada 6 hari. Tak perlu dia niat puasa 6 Syawal. Dia just niat puasa qada sahaja. Automatik. Yang ni baru automatik. Automatik puasa Syawal pun dia dapat. Saya bagi lagi contoh lain. Puasa hari Isnin. Contoh, besok hari Khamis dia nak puasa qada. Kalau ikut lepas 15 Syaban ni tak digalakkan berpuasa dah. Melainkan kalau dia start daripada Rejab, dia nak puasa 3 bulan, boleh, tak ada masalah. Yang ni kita masyhur dah pendapat masalah ni. Okey, besok hari Khamis dia dah tahu dah ada qada yang wajib yang dia tak selesai lagi. Besok boleh buat tak? Boleh. Sebab tak termasuklah kepada waktu-waktu yang kesamaran. Baik, maka besok dia qada. Hari apa? Hari Khamis.
Besok dia niat saja puasa qada, dia dapat 3 in 1. Automatik dia dapat. Yang lain tak payah niat, dia dapat automatik. Dia niat saja puasa qada. Aku puasa qada esok-esok hari kerana Allah Ta'ala. Dia dapat puasa pada hari Khamis. Dia dapat juga puasa pada bulannya Sya'ban. Jelas ke jelas? Dia dapat 3 in 1. Dapat sekali. Ragum sekali. Dia tak perlu niat secara khusus. Jelas ke jelas? Okey. Tetapi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau tuan-tuan nak kembangkan lagi dalam permasalahan ini tuan-tuan, afdal kita pisahkan. Tu pula kata Imam Ghazali. Sebab Imam Ghazali ni memandang amal ibadah yang lebih banyak ibadah lebih bagus. Maka Imam Ghazali kata afdal sunat Syawal kita buat asing, qada kita buat asing. Sebab hujah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, sunat Syawal ada pada bulan Syawal sahaja. Tapi kalau qada ada setahun, maka sunat Syawal buatlah sunat Syawal dulu. Tu pula alasan Imam Ghazali buatlah sunat Syawal. Buat khusus. Aku puasa esok hari sunat Syawal kerana Allah Ta'ala. Takdir pula kena pula pada hari Isnin. Automatik dia dapat puasa sunat Syawal, dia dapat puasa pada hari Isnin. 2 in 1. Jadi puasa qada buat pada waktu yang lain. Ini pendapat Imam Ghazali. Alasannya sebab kita nak banyak beribadah. Itu pula alasannya. Kalau kita jadi kombang-kombang ni macam ni kurang pula. Jelas? Habis. Hai, makin malam makin banyak ni. Alhamdulillah Ida Hasan. Ustaz Syuhud, kaedah tolak beras sampai sekarang tak faham lagi. Dia begini. Okey, dengar dah Ustaz Syuhud. Dengar elok-elok. Contoh mudah begini. Kita dah kira dah bagi si mati. Kita dah kira semua. Dapatlah kita kata gedebak-gedebuk dengan umur dia. Kita kira masalah fidyah dan sebagainya. Fidyah puasa. Kita ambil puasa saja dan kita kaitkan dengan, kita qiyas masalah solat, hutang, nazar, sumpah janji. Rangkumkan sekali. Jumlah semua 3,000. Jumlah yang wajib dibayar RM3,000. Baik. Kalau ada harta si mati, wajib kena keluarkan 3,000. Selesai. Wajib. Sebab ni kafarah bagi si mati. Maka hukumnya wajibah. Boleh tolak beras ke? Tak boleh dah. Kalau ada harta yang mencakupi. Yang kedua, alamak, tak ada harta pula si mati ni waktu dia meninggal. Tapi kami anak-anak nak bantulah arwah. Kami nak bantulah arwah ni. Dan ini untuk orang mati, orang hidup tak ada. Tak ada tolak beras untuk orang hidup lah. Pendapat yang masyhur di kalangan ulama'. Dan untuk orang hidup ni, bayar fidyah kena kira on detail. Bukan masalah tolak beras. Maka bagi arwah ni, berapa ustaz kena bayar? 3,000. Tak mampulah. Kalau setakat 300 tu adalah. Memang tak ada duit. Ataupun 500 lah ustaz. Boleh tak 500? Okey. Berapa dia bayar? 500. Maka si pemberi fidyah ni ataupun anak ni, dia kata, ustaz, berboleh ini duit bagi menggantikan beras, bagi menggugurkan segala kafarah dan fidyah yang wajib yang tertunggak ke atas diri arwah sekian, saya serah kepada ustaz. Qabil tu saya terima akan dia. Saya terima 500. Soalan yang kedua, bila saya terima 500, duit tu jadi hak siapa? Hak saya. Dan bila mana jadi hak saya, boleh ke boleh saya gunakan duit tadi untuk bantu si mati tadi? Boleh tak? Boleh. Dia ada kaedah. Dan datang pondok kita ada kitab tu, nanti kita boleh bersembang. Dan tak banyak. Kalau kitab yang dah dijauhikan tu ada 4 muka surat sahaja. Dia hurai dengan detail khusus dalam masalah ni. Kemudian saya dapat 500. Dan saya pun nak bantu si mati. Maka saya panggil budak pondok saya. Tapi Ustaz Syuhud dia tak boleh pakat. Ni antara pakatan yang diharamkan. Kalau pakat lah tak jadi. Dan panggil budak pondok, kita dah kira dah tahu dah berapa kena tolak. Ni, macam ni. Ini duit bagi menggantikan beras, bagi menggugurkan segala fidyah dan kafarah yang wajib, yang tertunggak ke atas diri sekian. Saya nak bantu dia kan? Aku serah kepada engkau. Kita nak buat dengan pemberi makruh. Buat dengan budak yang fakir miskin, budak pondok juga, beri kepada dia. Berapa dah jumlah? 1,000. 500 dibagi kepada saya, 500 saya bagi kepada dia, dah 1,000. Yang ni sebab nak memudahkan bagi arwah sahaja. Lepas tu pula budak tu pula dah dia tahu dah berapa nak kena bayar. Ini duit bagi menggantikan beras, bagi menggugurkan segala kafarah dan fidyah yang wajib yang tertunggak ke atas diri. Sebulan demi sebulan saya serah kepada ustaz. Dia bagi pula kepada saya. Dah jadi 1,500. Ingat, ni kaedah ni bukan untuk orang hidup. Jangan mengelak. Sat lagi ustaz buat begitu. Dah saya fidyah banyak ni ustaz. Dah tak untuk orang hidup.
Sorry, no way man. Tak ada jalan. Ini untuk orang mati sahaja. Dah. 2, saya pula bagi kepada dia lagi. Ini yang kaedah tolak pergi, tolak balik, tolak pergi, tolak balik, tolak pergi, beras. Kalau beras lah, kena 6 kali tolak pergi, tolak balik, habis 3,000. Wallahu'alam. Jelas? Khairun. Ustaz, majikan boleh ke bayar zakat pada pekerja? Pekerja orang Indon tidak mampu bayar levy dan pasport. Okey, dengarlah Khairun. Okey, yang ni saya kena beradab dengan kerajaan, saya kena beradab dengan hukum pekah. Majikan nak bayar zakat kepada pekerja. Dalam hukum pekeh, asal hukum zakat wajib diberi kepada 8 asnaf. Dengar saya cerita sampai habis dulu. Dalam hukum pekah, asalnya zakat wajib diberi kepada 8 asnaf. 8 asnaf ni kita kena bagi. Baik. Nak cari 8 asnaf macam mana? Susah Ustaz. Maka dilantiklah satu badan oleh kerajaan Islam. Kerajaan dilantik badan ni dan kita bayar kepada badan ni, dan badan ni menyalur ber-8 asnaf. Maka badan ni dinamakan pusat zakat. Asal hukum pekah wajib kita bayar kepada pusat zakat. Dan kalau kita nak buat sendiri macam mana? Bukan tak nak bayar dekat pusat zakat. Pusat zakat pun duit beratus juta dah. Dia ni pula staff aku, pekerja aku. Kalau dia apply sekali lagi, dia orang Indonesia contoh, dia tak dapat duit zakat daripada pihak Malaysia. Okey. Turun lagi. Ada pendapat yang kedua dalam kitab I'anatul Talibin bagi Syekh Al-Malibari. Kalau kita nak buat sendiri, kita boleh bayar kepada 4 golongan. Dari 8 tadi sepatutnya 8. Duit zakat RM10 wajib kena bagi 8 orang. Satu pendapat yang masyhur. Dan yang muktamad jumhur, bukan muktamad, yang jumhur di kalangan ulama. Lepas tu pula, dia ni golongan aku ni, pekerja aku, staff aku, sepatutnya dia boleh layak terima zakat. Majikan boleh terus bagi. Tapi kan tadi ada hukum asal. Okey, ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua apa dia? Dibayar kepada 4 golongan sahaja. 4 golongan dia boleh bagi sendiri. 4 golongan. Niat dengan tidak menafikan kewajiban membayar kepada pusat zakat. Aku bukan tak nak bayar dekat PZS lah, afdal bayar di sana. Tapi PZS pun duit belungguk dah beratus juta. Dan waktu minta zakat meja merata-rata, waktu bayar tak pula buka meja. Dah tak ada pula open table. Waktu nak minta zakat pasal malam buka table, tepi jalan buka table. Bagus, afwan lakum kalau ada PZS pada malam ni. Contoh sahaja. Dah. Waktu nak bagi pula tak fikir pula nak open table bagi semua. Contoh. Maka dia ni layak. Ada pendapat yang kedua, memadai seorang individu bayar kepada 4 golongan. Ada lagi pendapat yang ketiga tuan-tuan. Sebab tu seronok mengaji kita yang anah ni seronok sangat. Dah. Pendapat yang ketiga, akhir sekali memadai walau 1 golongan. Memadai 1 golongan. Dia ni ada golongan dah yang sah terima zakat dan sebagainya, fakir ataupun miskin, maka memadai dia bayar. Boleh, tak ada masalah. Tapi dengan memahami kaedah-kaedah tadi, dengan dia tidak menafikan kewajiban bayar kepada PZS. Dia kata, aku asalnya wajib bayar kepada PCS sebab dia lah golongan yang akan menyalurkan kepada 8 asnaf. Tetapi dalam permasalahan ni, dia pun layak terima. Kalau dia apply, dia tak dapat. Lagi pula, dia nak sambung visa, pasport dan sebagainya, duit tak ada. Majikan bayar kepada dia. Ahlan baik, boleh, harus. Wallahu'alam. Habis. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Syukur pada malam ini. Lebih kurang 2 jam tuan-tuan. Saya bersama dengan tuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang alhamdulillah segala yang tuan-tuan tanya saya sendiri dapat manfaat. Bukan saja tuan-tuan, saya sendiri dapat manfaat bila mana kita suka ulang kaji. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita ulang kaji pada malam ini, Allah Ta'ala berikan kepada kita kefahaman dan keyakinan. Yang paling penting tuan-tuan, Allah Ta'ala muzahirkan kepada kita dengan pengamalan dan tindakan. Itu yang paling penting. Mengaji banyak kalau tak ada amalan maka sia-sia. Mengaji banyak kalau tak ada warak pun menjadi binasa. Jadi mudah-mudahan apa kita bincangkan pada malam ni, Allah Ta'ala permudahkan. Solat terakhir daripada Nurliza Ismail Nurlidah. Ustaz, jika seorang puasa tapi tidak solat macam mana? Puasanya sah ke tidak? Kalau tidak sah, kena bayar fidyah ke? Dengar elok Nurlidah. Allah Ta'ala ni baik. Dan cara Allah Ta'ala bukan macam makhluk. Tak. Setiap kebaikan diberi kebaikan, setiap kejahatan diberi kejahatan. Dan kalau ditanya kepada saya, dan bukan saya menjawab, dalam hukum fiqh menyebut solat dia sah, puasa dia sah,
Bila mana dia berpuasa walaupun dia tak solat, dalam hukum fiqh sah puasa dia. Sebab tak ada syarat kena berpuasa kena solat. Tak ada syarat. Dengar dulu. Tak ada syarat. Syarat puasa apa dia? Pertama niat, kedua menahan diri dan lapar dan dahaga. Daripada berjimak dan sebagainya. Baik. Tak ada syarat pula kena solat. Jadi hukum fiqh kata solat dia sah. Habis tu ustaz, dia tak semayang. Dia tak semayang merupakan dosa yang berbeza. Bila dia tak solat itu dosa, maka itu satu dosa yang lain. Cuma kalau digabungkan kedua-dua ibadat ni, inilah kata ulama, biasa kalau tolak akan jadi negatif. Itu jawapan sahaja. Kalau dia tak solat, itu satu dosa yang besar di sisi Allah Ta'ala. Dia puasa hukumnya sah. Tetapi kalau ditimbang balik kedua-duanya, tetap jadi negatif. Tetap jadi negatif. Sebab apa? Kecelaan, kejahatan meninggalkan solat ni tuan-tuan akan merangkumkan habis. Menghilangkan balik segala kebaikan yang dia lakukan. Jadi berdoalah kepada Allah Ta'ala. Kita berpuasa dan kita beribadah salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan kepada orang yang kita sayang agar Allah Ta'ala meliharakan kedua-duanya. Tapi saya ulang balik, hukum fiqh, puasa dia tetap sah walaupun dia tak solat. Tapi dosa tak solat tu berdosa. Jelas? Habis. Ada lagi yang ustaz tak jawab, yang mana ya? Syafiq Mukri. Okey. Yang soalan Bang Azali, mandi badal, menunaikan kafarah, menunaikan wasiat, yang keenam faraid. Dah? Okey. Afwan lakum. Minta maaf. Okey. Betul Bang, semuanya ada 6, saya terlupa. Dia pertama, okey, mandi, kafar, solat, tanam, satu. Yang kedua haji badal. Yang ketiga kafarah. Lepas kafarah tu ada yang dipanggil kewajipan yang membabitkan masa, antaranya hutang. Dah? Hutang. Dapatkan detail-detail hutang yang kalau ada bagi si mati. Tu dipanggil bermasa. Kadang-kadang benda tu kita dah tahu lagi 5 tahun, 10 tahun tak sampai lah kot. Bermakna contoh, ada pula senarai hutang yang perlu kita selesaikan. Dah buat hutang baru wasiat. Dah buat wasiat baru faraid. Wallahu alam. Tapi hutang yang kita bayar ketika masalah menggugurkan kafarah, iaitu hutang yang tidak diketahui. Hutang yang diketahui kena buat dengan cara yang diketahui. Jelas ke jelas? Habis. Jadi mudah-mudahan saya telah menjawab semua soalan dengan rahmat dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana-mana soalan yang tak terjawab tu afwan lakum tuan-tuan, dan mana-mana yang baik itu khusus mutlak datang daripada Allah Jalla wa'ala. Kalau tuan-tuan mendapat jawapan dengan yakin dan tahqiq, itu semua rahmat daripada Allah Ta'ala. Mana-mana ketidakpuasan atau kurangan itu pasti datang daripada kejahilan dan kekurangan hamba sendiri yang bernama Al-Faqir Irwan Zahuri. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini, banyak persoalan yang berjaya dijawab tuan-tuan dengan rahmat daripada Allah. Dan akhir kalam, hari Sabtu ni banyak lagi persoalan. Hari Ahad besok, yang tu fokus tak satunya lah bab Ramadan. Sebab kita dalam bab solat, dalam program nak bagi solat secara online hari Sabtu, dan hari Ahad ada Q&A, tanya lagi apa soalan berkenaan khusyuk solat yang fokus kepada solat dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang. Ma'assalamah wal liqa'. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Khair. Barakallahu fikum.